Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar rakyat Malaysia? Terima kasih bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini. Anda bersama saya Irfan Syahmina Sutan dan juga pasangan saya. Hari ini saya Syafiqah Isa. Anda sedang menyaksikan kami pastinya di saluran berita RTM My Freeview 1, 2, 3. Juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik. Sehingga jam 10 pagi hari ini kita bersiaran padat dengan pelbagai pengisian. Tapi terlebih dahulu Irfan, kita nak berikan kepada seluruh rakyat Malaysia satu khabar gembira sebenarnya daripada Hangzhou untuk Sukan Asia 2022. Ini merupakan perkembangan terkini setakat inilah ya. Sukan Asia, pasukan E-Sukan AOV negara selangkah raih emas. Pasukan E-Sukan negara terus cemerlang apabila menjadi salah satu pasukan yang bakal menyumbang pingat dalam Tamasya Sukan Asia Hangzhou 2023. Dan acara E-Sukan secara rasmi dipertandingkan buat pertama kali Sukan Asia Hangzhou 2022 dengan 7 pingat emas menjadi rebutan untuk semua atlet. Dan Malaysia menghantar 4 pasukan untuk bersaing dalam permainan Arena of Valor AOV dan Dota 2 dengan kedua-duanya berpeluang cerah untuk menyumbang pingat kepada negara. Ini yang sebenarnya kita nak dengarkan, walaupun kita tidak meletakkan sebarang sasaran. Tak kira lah warna apa sekalipun, walaupun kita meletakkan 27 sebenarnya pingat, tapi kita harapkan agar semua berjalan dengan lancar. Atlet kita yang berada di sana melakukan kejayaan mereka dengan cemerlang, dan kita di sini kerja kita sebagai rakyat Malaysia sokong doa yang baik-baik. Okey, kita beralih daripada Sukan Asia ini sedikit. Kita beralih kepada berkaitan dengan isu kesihatan. Okey, satu lagi ancaman terbaru yang mungkin akan melanda dunia iaitu ancaman penyakit X. Okey, pemantauan dan pengawasan kemungkinan muncul penyakit baru terus dipertingkat Kementerian Kesihatan KKM dan sekaligus bersedia berdepan dengan ancaman satu lagi pandemik yang dinamakan sebagai penyakit X. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, amaran penyakit X yang dikeluarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dijangka boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja, Syafiqah. Jadi penyediaan segera vaksin disarankan sebagai tindak balas cepat selepas dunia berada dalam situasi tidak bersedia ketika menghadapi COVID-19 pada awal 2020. Jadi pakar kesihatan global percaya ancaman satu lagi pandemik semakin hampir dan boleh meragut lebih banyak nyawa berbanding COVID-19. Walau bagaimanapun, sementara kita mendapatkan maklumat dan juga fakta yang terkini, kita harapkan kepada anda semua tidak menyebarkan berita palsu dan juga menularkan fakta yang tidak benar. Jadi itu yang paling kita risaukan sekarang. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Berita RTM kerana kami akan bawakan perincian dari semasa ke semasa. Okey, kita beralih daripada penyakit X ini pula juga akan kita bincangkan hari ini mengenai isu teknologi digital ini. Kerana apa? Sindiket penipuan dalam talian pedaya mangsa dari satu dunia tumpah. 4 jenis sindiket penipuan dalam talian melibatkan tawaran pekerjaan, pelaburan saham, pelaburan forex dan pelaburan mata wang kripto antara yang berjaya ditumpaskan dalam 8 serbuan di sekitar Lembah Kelang. Dan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata, serbuan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dan Bukit Aman mendapati kesemua sindiket merupakan kes berasingan dan menjadikan Malaysia sebagai lubuk operasi. Jadi serbuan ke atas premis yang menjalankan sindiket penipuan tawaran pekerjaan bertempat di Taman Gembira dan di Persadiaan KLC Kuala Lumpur, dan modus operandi mereka menyasarkan warga negara Turki, Australia dan juga Kanada. Turut dirampas sebenarnya 27 set komputer, 2 modem, 1 unit router dan senaskah buku. Dan pada masa yang sama juga 93 individu lagi ditahan di Bandar Seri Petaling, Jalan Kepong, Jalan Duta Hartamah serta Bukit Bintang bagi kes yang membaitkan sindiket penipuan pelaburan saham, pelaburan forex dan mata wang kripto. Jadi sindiket kali ini menyasarkan warga tempatan India, China dan dari seluruh Asia sebenarnya. Ya, jadi sekiranya anda mempunyai sebarang maklumat mengenai sindiket ini, terus saja menghubungi nombor telefon yang tertera di sini iaitu taliannya 0321460584. Yang paling penting Syafiqah, kalau kita nak lepaskan diri kita daripada cengkaman penipu-penipu dalam talian seperti ini, kita harus sentiasa berwaspada. Jangan kita sentiasa percaya, jangan terus klik apa sahaja pautan yang diberikan kepada kita. Betul. Kita juga di Selamat Pagi Malaysia senantiasa sebenarnya membawakan topik-topik berkaitan dengan scam ini, penipuan dalam talian khususnya. Dan hari ini juga kita akan bercerita mengenai teknologi, tapi kita akan memberi fokus kepada teknologi AI. Itu sebentar saja lagi. Okey, tapi terlebih dahulu, ini dia dibenarkan sementara penggunaan pelekat harga pada kampit beras putih import. Perinciannya, kalau kita melihat, semalam Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi kebenaran
kebenaran sementara bagi penggunaan pelekat harga pada kampit beras putih import yang dipamerkan untuk jualan hingga 30 November ini. Jadi menerusi satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dicapai dalam sesi libat urus kementerian itu bersama pemain industri beras 13 September lalu ekoran pelarasan harga BPI oleh Padi Beras Nasional berhad pada 1 September. Selain itu, menurut KPKM, keputusan itu telah dimaklumkan kepada semua pemegang lesen borong beras dan lesen runcit beras termasuk pihak pasaraya melalui surat edaran oleh Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras bertarikh 13 September 2023. Kementerian juga mengingatkan semua pemegang lesen borong beras dan lesen runcit beras agar mematuhi Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dan peraturan di bawahnya. Baru-baru ini tular di media sosial sebenarnya video yang memaparkan peniaga yang didakwa menampal pelekat harga baharu untuk mengaut keuntungan semata-mata. Jadi jangan buat sebarang spekulasi kerana ianya dibenarkan sekarang ini. Sedikit lagi kita nak menyentuh mengenai MDX 2023. Ini juga sangat penting di mana lebih 100 pempamer dari dalam dan luar negara akan menjelajah seluruh Malaysia untuk menjayakan Expo Digital Malaysia MDX 2023 di mana ini lebih 13 acara selama 6 minggu bermula semalam sehinggalah 6 November depan. Ya, dan tambahnya pula setakat Ogos 2023 Malaysia meraih 37.4 bilion ringgit komitmen pelaburan merentasi pelbagai sektor teknologi digital sekaligus bakal menyediakan hampir 16,000 peluang pekerjaan. Jadi penyampaian berdasarkan ini mencerminkan keyakinan pelabur asing dalam Malaysia Digital MD yang merupakan inisiatif strategik kebangsaan untuk memacu ekonomi digital Malaysia. Ya, sebelum kita nak berehat seketika juga ingin kami kongsikan ini juga yang telah pun diumumkan semalam mengenai pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK DUN N67 Jepat Sarawak di mana hari penamaan calon ialah pada 21 Oktober 2023, hari mengundi awal pada 31 Oktober 2023 dan hari pengundiannya pada 4 November 2023. Ini berkaitan dengan PRK N67 Jepat Sarawak. Ini untuk orang Sarawak. Untuk Sarawak. Tapi apa yang akan datang minggu hadapan ni juga sebenarnya tak lama lagi ialah di Pahang. Pelanggan. Jadi kepada anda jangan lupa untuk mengikuti kami. Kami akan bersara secara langsung untuk membawakan PRK pelanggan itu. Perkembangannya bagaimana. 3 Oktober ialah undi awal dan pada 7 Oktober ialah hari mengundi. Jadi Syafiqah, kita akan berhenti berehat seketika terlebih dahulu. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Penegasan pertama, melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Kerajaan menyasarkan lonjakan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 5% tahun dalam tempoh RMK 12 dengan memberikan tumpuan kepada dua perkara pokok. Pertama, memperkukuh produktiviti dengan menyegerakan peralihan kepada industri bernilai tinggi dan menerima guna teknologi termaju, mempertingkat bakat kemahiran. Produktiviti pelbagai faktor MFP secara purata dijangka menyumbang sebanyak 42.8% kepada pertumbuhan KDNK dengan produktiviti boroh dijangka mencatatkan pertumbuhan 3.8% tahun. Kedua, kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama para pelabur dengan memperkukuh daya saing. Langkah utama adalah meningkatkan persekitaran perniagaan menerusi penambahbaikan peraturan perniagaan termasuk melalui unit My Mudah. Langkah ini secara langsung merancangkan pelaburan langsung domestik DDI yang secara bersinergi akan menarik lebih banyak FDI. Pelaburan swasta disasarkan berkembang sebanyak 6.4% setahun atau purata 300 bilion ringgit setahun dalam tempoh akhir RMK 12. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Syafiqah. Macam biasa Syafiqah, kita akan berikan peluang kepada rakan-rakan konti kita hari ini. Dan pastinya kita akan terus pergi ke KLFM untuk perkongsian di sana bersama dengan DJ kita, DJ Aiman, DJ Azwan dan juga DJ ZZ untuk seleksi pagi. Silakan.
Ya, KLFM Rentak Interaktif Kota. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kita ucapkan kepada Irfan dan juga Syafiqah dari studio Selamat Pagi Malaysia. Dan tentunya untuk seleksi pagi hari ini, anda semua bersama dengan saya, Aiman Sabri, bersama dengan rakan DJ saya, Putra Azwan dan juga Zack Zulaikha Zakaria. Ya, kita nak mulakan rangkuman aktiviti KLFM September ini dengan program rakaman Al-Zikra Khas yang telah pun berlangsung di Masjid Zaid bin Sabit, Desa Tun Razak KL pada Khamis lalu, 21 September 2023, di mana istimewanya rakaman kali ini diadakan sempena Maulidur Rasul yang akan disambut pada hari Khamis ini. Betul tu Zaizat. Yang paling penting istimewa program kali ini di mana kita disediakan dengan bacaan selawat dan juga alunan qasidah oleh 30 orang adik-adik kita yang menggelarkan diri mereka, iaitu Salatul Hufaz. Untuk tazkirah pula kita bersama Ustaz Ahmad Fahmota dengan tajuk tazkirahnya Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika anda lepas siaran di FB Live kami pada minggu lalu, jangan risau, rakaman ini akan disiarkan sekali lagi pada Khamis ini pada pukul 6.30 pagi. Ini sempena sambutan Maulidur Rasul. Okey, jangan lupa tahu. Seterusnya kita beralih pula ke program #ini Carta KL yang diterbitkan oleh AP Syafiq. Di mana Sabtu baru-baru ni untuk #ini Carta KL menampilkan artis yang cukup istimewa untuk kami di KLFM, iaitu Datuk Zainal Abidin. Dan DJ Zima dan juga DJ Putra Azwan berkesempatan untuk menemu bual perkembangan terkini Datuk Zainal Abidin yang baru-baru ini muncul dengan single terbaru bertajuk Tiba Masa. Bayangkan selepas 30 tahun menyepikan diri. Hebat. Yang penting ada buah tangan baru. Okey. Kita juga nak ucapkan good luck kepada Datuk Zainal Abidin kerana bakal muncul dengan konsert yang akan diadakan pada 29 dan 30 September ini. Terbaik Datuk. Memang mantap, memang padu dan mantap juga untuk #ini Carta KL minggu ini. Di mana kita akan bersama dengan Hazama dan juga ST12, kumpulan yang popular ke Indonesia tu. Kan, di mana mereka datang ke Malaysia untuk mempromosikan lagu kolaborasi antara mereka, iaitu Harapan Tak Kunjung Usai. Lagu ni memang padat, memang mantap, menyentuh jiwa kita. Kan, untuk minggu depan pula kita akan bersama dengan kumpulan Jin Bara. Jadi jangan lupa untuk dengarkan #ini Carta KL setiap hari Sabtu pukul 2 petang dan juga ulangannya hari Ahad pukul 10 pagi. Memang padu. Okey, seterusnya sekarang ni KLFM nak ajak anda untuk menyertai uji bakat pencarian juru lebah radio KLFM. Jadi peluang ni dah dibuka sehinggalah 29 September ni. Tapi kan awak ada syaratnya. Okey, syarat yang pertama mestilah berusia 35 tahun ke bawah ya. Yang kedua sekurang-kurangnya ada diploma daripada IPTS maupun IPT yang diiktiraf kerajaan. Yang ketiga sekurang-kurangnya dapat grade C untuk subjek Bahasa Melayu pada peringkat SPM dan SVM. Dan ada lagi tau yang paling penting, boleh bertugas secara shift dan juga berpersonaliti menarik. Kan, dan kalau anda berminat, cukup kriteria ataupun syarat-syarat tu, anda boleh emailkan terus video penyampaian juruhebah tu yang berdurasi 2 minit, resume anda ke email kami klfm@rtm.gov.my. Kalau nak lebih jelas lagi bagaimana untuk sertai keluarga kami, anda boleh juga layari website kami di klfm.rtm.gov.my. Okey, setakat tu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada semua penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia, dan sekiranya anda nak terus dengarkan kami, ingat frekuensi kami 97.2 juga aplikasi RTM Click. Okey, jom kita kembali bersama dengan Irfan dan Syafiqah dalam Selamat Pagi Malaysia. Tata. Bye. Tata. Terima kasih ucapkan kepada DJ Aiman, DJ Azwan dan DJ Zaid dari KLFM untuk saksi pagi. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita akan bersama-sama dalam topik berikut berkaitan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 2023. Dan pada hari ini kita bawa tetamu cukup istimewa. Kita persilakan Tuan Nur Zaidan bin Haji Hamad, penolong pengarah kanan unit komunikasi korporat JAKIM. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Irfan, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Dari Perlis kan ni? Dari Perlis asalnya. Sekarang di Putrajaya. Sekarang di Putrajaya. Baik, kita terus nak berkongsi kepada penonton Sahabat Malaysia berkaitan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan bagi 1445 Hijrah kali ini. Jadi sebagai permulaannya, bagaimana dengan sambutan kali ini? Apa yang akan kita bawakan kepada masyarakat Malaysia khususnya? Baik, Irfan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat meneruskan lagi program sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan bagi tahun 2023 Masihi dan 1445 Hijri. Alhamdulillah, kita akan laksanakan majlis sambutan ini pada 28 bulan September nanti, iaitu lusa hari Khamis, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal, iaitu tarikh kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan
Dan pada tahun ini istimewanya kita bawakan kepada rakyat Malaysia sambutan ini di PICC Putrajaya, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Samalah seperti sebelum ni sambutan Hari Kebangsaan pun di Putrajaya. Jadi tahun ini alhamdulillah kita dapat teruskan juga di Putrajaya. Jadi 3 acara utama yang akan berlaku pada hari tersebut, iaitu pertamanya pararakan. Seawal jam berapa tu? Seawal jam 7.30. 7.30. Dia orang berkumpul lebih awal lah. Sebelum subuh lagi dah berkumpul. Tetapi parakan akan bermula seawal pukul 7.30 pagi. Bermula daripada Dewan Seri Gemilang sehinggalah ke PSCC. Jaraknya lebih kurang 1.1 km. Dan itu bagi kontingen lelaki. Bagi kontingen perempuan akan ada program bicara santai duha di dalam PSCC. Juga bermula pada 7.30 pagi. Baik. Jadi wanita tidak berarak, sebaliknya dia orang akan berada dalam dewan di PSCC bersama dengan beberapa fasiliti tanah air juga, seperti Imam Muda Ashraf, Bel Ngasri dan juga kumpulan Faiz. Jadi selesai sebelum pukul 10 pagi selesai kedua-dua acara ini, dan pada pukul 10 pagi akan bermulalah majlis sambutan Madinur Rasul SAW yang akan berlangsung di dalam Dewan PSCC insya-Allah. Jadi tuan, saya difahamkan sebelum ini perarakan kali terakhir diadakan pada tahun 2019 sebelum COVID pandemik datang melanda negara kita. Jadi kali ini tahun ini kita kembalikan perarakan supaya kita dapat sama-sama kita menghayati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita bercakap mengenai sambutan kali ini, siapa yang akan terlibat sama? Baik, alhamdulillah pada tahun ini kita telah mendapat satu sambutan di segi kehadiran cukup baiklah. Kerana pertama sekali, yang paling utama sekali atas keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong telah berkenan untuk berangkat ke Majlis Sambutan Madinur Rasul bersama ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Pemasjid Agong. Alhamdulillah barisan kepimpinan negara kita juga tidak ketinggalan, akan turut bersama, di mana Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri, dan juga Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1 akan turut bersama juga dengan menteri-menteri kabinet insya-Allah, bersama dengan 300 orang lebih kurang div-div kehormat. Manakala di segi penyertaan juga sangat memberansangkan. Hampir 6,000 orang yang akan hadir ke PSCC yang terdiri daripada 131 kontingen. Jadi kontingen ini ada terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan-badan berkanun dan juga agensi swasta. Jadi daripada hampir 6,000 orang ni ataupun 131 kontingen ini, sebanyak 114 kontingen yang akan berarak, manakala bakinya daripada golongan wanita akan berada dalam dewan sebenarnya saya sebut tadi. Jadi lebih kurang yang akan berarak ada seramai 3,700 orang. 3,700 orang berarak. Jadi siapa akan mengetuai perarakan tersebut? Yang akan mengetuai, membuat pelepasan dan juga mengetuai perarakan tersebut adalah Yang Berhormat Datuk Setia Dr. Haji Naim bin Haji Mohtar, Menteri Jabatan Menteri Agama sendiri, yang merupakan program yang di bawah kementerian beliau. Jadi beliau sendiri yang akan mengetuai perarakan tersebut yang berjarak lebih kurang 1.1 km. Sangat mencabar dengan baju Melayu yang smart. Handsome tu awal pagi akan berarak, tapi insya-Allah kerana kata apa kecintaan kita kepada Nabi kita SAW, dengan bantuan sahabat-sahabat daripada Jabatan Penerangan yang akan menyediakan kemudahan audio, kenderaan audio yang akan menyiarkan selawat ke atas Nabi. Jadi sama-sama dapat beramai-ramai berselawat ke atas Nabi bagi menzahirkan kecintaan kepada Nabi SAW. Jadi perarakan ini akan selesai sebelum pukul 10. Kerana ke bawah duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong akan tiba pukul 10 bagi meneruskan acara majlis sambutan itu sendiri. Pada pukul 10 dan ke atas, apa antara intipati yang akan dilaksanakan bagi sambutan Madinur Rasul kali ini? Antara pengisian yang akan berlaku dalam majlis sambutan Madinur Rasul termasuk titah bangku sendiri, dan klimaks ataupun kemuncaknya ialah pengumuman penerima anugerah Maulidur Rasul. Ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Cuma jangan tanya saya siapa. Masih lagi rahsia. Benda tu yang bagus. Masih lagi rahsia. Saya sendiri sebagai berusia pun tidak tahu. Kerana dia ada jawatankuasa khas yang dilantik untuk menentukan siapa orang-orangnya. Dan cuma tahun ini kita akan perkenalkan 7 orang penerima anugerah. Seorang merupakan penerima anugerah perdana.
perdana seorang, dan 6 orang lagi kita gelar sebagai penerima anugerah Maulidur Rasul. Jadi semua sekali 7 orang. Jadi mereka ni adalah insan-insan yang telah terpilih oleh Jawatankuasa ini berdasarkan kepada aspek pertamanya kepribadian mereka lah. Yang keduanya dari sudut kepakaran mereka dalam bidang masing-masing. Nanti bidang apa tu kita akan tengok ni dah pada 28 bulan. Dan yang paling penting sekali, kepakaran yang dia ada tu apa yang telah dia sumbangkan kepada masyarakat. Jadi sumbangan pada masyarakat itulah yang sangat signifikan dalam konteks sambutan Maulidur Rasul. Kerana kita nak melihat ciri-ciri yang ditinggalkan oleh Nabi kita kepada kita itulah yang dapat diterjemahkan dalam kehidupan. Jadi mereka inilah akan menjadi contoh kepada masyarakat Malaysia. Dan jangan bimbang, pada tarikh tersebut kita akan bekalkan maklumat yang cukup kepada masyarakat untuk pengetahuan masyarakat di sudut biodata mereka dan sebagainya. Termasuk juga kepada rakan-rakan media. Kita akan bagi lengkap supaya mereka dapat buat liputan seluas yang mungkin. Dan istimewa juga di Selamat Pagi Malaysia juga, pada esoknya kita akan bawa tokoh perdana itu bersiaran di sini. InsyaAllah pada 29 tu saya dah dapat persetujuan penerbit untuk bawa tokoh perdana tu ke sini untuk bersembang panjang ni lah. Berkaitan dengan apa yang telah beliau sumbangkan kepada masyarakat Malaysia. Baik, itu berkaitan dengan anugerah Maulidur Rasul. Jadi kita nak lihat juga dari segi tema yang diangkat untuk sambutan kali ini bagaimana? Alhamdulillah, tema yang kita telah tetapkan pada tahun ini juga bergerak selari dengan dasar di bawah kepimpinan kerajaan kita pada hari ini, iaitu kita menetapkan temanya adalah perpaduan teras Malaysia Madani. Jadi apa-apa pun kita bicara tentang dalam konteks pengurusan dan pentadbiran negara kita pada ketika ini perlu selari dan selaras dengan aspirasi yang telah ditetapkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri kita, iaitu gagasan Malaysia Madani itu sendiri. Jadi dalam konteks Maulidur Rasul SAW, kita ketengahkan nilai perpaduan ini kerana ia selari dengan aspirasi masyarakat Madani, dan ia juga selari dengan apa yang telah dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu di negara Madinah atau bandar Madinah. Negara Madinah itu terbentuk kepimpinan Islam itu atas asas salah satunya yang Nabi tekankan adalah perpaduan. Kerana di sana ada masyarakat majoriti Islam dan juga yang bukan Islam. Begitulah juga dalam konteks negara kita. Walaupun kita majoriti umat Islam, tetapi kita tak boleh mengetepikan sahabat kita yang bukan Islam yang turut hidup bersama dengan kita. Jadi perpaduan di sini, kukuhnya nilai perpaduan itu dalam kalangan umat Islam dan juga umat Islam bersama yang bukan Islam. Jadi kita membina kekuatan ini dalam konteks kita nak memacu negara kita kepada kemajuan yang lebih hebat dan di masa yang sama mengekalkan apa yang kita ada. Nilai keharmonian yang kita ada ini cukup mahal. Tak boleh diganti dengan wang ringgit. Kerana dapat kita hidup dengan harmoni, maka semua orang boleh hidup dengan aman dan damai. Saya pagi tadi pun datang awal daripada Putrajaya pun singgah dekat area berdekatan Kesempatan ini, seronok tengok masyarakat kita yang berbilang kaum kan. Bangun pagi-pagi beratus kali nak naik bas kan. Ada Melayu, Cina, India, hidup dengan baik dan harmoni kan. So, ini satu benda yang cukup bermakna kepada kita dalam konteks Malaysia yang cukup mahal kalau kita berbanding dengan negara-negara lain, negara-negara tertentu yang mereka tidak dapat mengecapi benda ini. Sebab itu saban tahun apa yang kita sambut pada negara kita, perpaduan, ukhuwah, persaudaraan ini satu benda yang sangat penting. Hilangnya perpaduan, hilang segala-galanya. Hilang segala-galanya. Walaupun hebat macam mana pun kita, kalau kita asyik hari-hari bergaduh, bermusuhan antara sesama lain, tak ada apa yang kita tinggal. Tak ada apa yang kita. Sebab itu kita tekankan dalam konteks Maulidur Rasul pada tahun ini, nilai perpaduan itu sendiri. Itu nilai ditinggalkan oleh baginda Rasulullah apabila kita sentiasa perlu cakna tentang perpaduan dan kita sentiasa perlu untuk mengukuhkan perpaduan negara kita kerana kitalah yang akan mencorakkan masa depan negara. Jadi bilakah, pukul berapa akan disiarkan rancangan sambutan Maulidur Rasul untuk hari Khamis ini? Baik Irfan, alhamdulillah, terima kasih. Pertama sekali di sudut pengacaraan ataupun majlis kita ini akan bermula seawal 7.30 pagi. Walaupun sahabat-sahabat kontijen lebih awal lagi, mereka akan datang lebih awal. Kita sedia segala kemudahan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izin berjalan lancar. Bagi masyarakat awam yang ada di luar sana, mereka boleh menonton di TV1 RTM
dan juga di Radio Nasional FM di bawah RTM. Terima kasih RTM atas kesudian menyediakan platform ini, termasuk juga di media sosial JAKIM, platform media sosial JAKIM dan juga media sosial RTM juga. Jadi orang ramai boleh menonton seawal 7.30 pagi, melihat suasana perarakan yang cukup meriah kita jangkakan. Seawal 7.30 pagi, kalau boleh 7.20 dah berada di depan TV dengan siap sarapan dekat depan TV. Jangan ke mana-mana, jangan sarapan dekat luar, sarapan kat rumah kita, menonton TV1 ataupun di National FM ataupun di media sosial JAKIM. InsyaAllah, walaupun kita tidak jemput orang ramai ke PSCC, kerana kita sudah ada hampir 6,000 orang jemputan khas termasuk warga kementerian, tetapi orang ramai jangan bimbang kerana tuan-tuan dan perempuan sama ada Islam ataupun bukan Islam boleh menonton di TV1 RTM supaya kita dapat melihat apa yang berlaku. Dan yang penting bukan sekadar menonton saja, sambil bersantai hari cuti umum ni, mengambil intipati yang ada dalam majlis tersebut untuk jadikan pengajaran kepada kita dalam konteks memacu kehidupan di Malaysia, insya-Allah. Dalam pada masa yang sama kita ingin menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Nur Zaidan bin Haji Ahmad, penolong pengarah kadar unit komunikasi Korporat JAKIM. Jangan lupa untuk sama-sama kita menyaksikan sambutan Menurut Rasul peringkat kebangsaan 2003 di TV1 bermula jam 7.30 pagi nanti. Terima kasih lagi sekali Tuan. Seterusnya kita akan ke cerita Pagi Melaka, penonton sahabat Malaysia. Kita akan bersama dengan rakan pelapor Nur Amrina Abdul Halim untuk pementasan teater Tun Fatimah Sri Kandi Empire Melaka. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk maklumat, pada 29 hingga 30 September ini akan berlangsungnya pementasan teater tradisional Tun Fatimah Sri Kandi Empire Melaka di Kolej Yayasan Saad. Dan bagi berkongsi dengan lebih lanjut lagi bersama saya pada ketika ini adalah Presiden Pertubuhan Teater Melaka Pertem, iaitu Encik Lokman Abdul Ghani. Baik, Encik Lokman, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia mengenai dengan sinopsis pementasan teater tradisional Tun Fatimah Sri Kandi ini. Silakan. Okey, sebenarnya Tun Fatimah kebanyakan pengkaji sejarah, cerita Tun Fatimah orang tahulah apa cerita dia, bagaimana Tun Fatimah ni adalah kenapa kita panggil Sri Kandi, kerana dia merupakan salah satu, bukan saja tentang kepintaran dan kebijaksanaan dia, tapi kita lahirkan juga dari segi fizikal sebagai seorang yang boleh bersilat, mempertahankan diri, ilmu tu dia ada. Jadi atas kebijaksanaan ini yang kita angkatkan dalam bentuk lakonan, supaya apa istimewanya wanita ini, apa kelebihan yang beliau ada. Padahal pada masa itu dia tertekan dengan kehilangan suami, dengan kehilangan keluarga. Jadi sebenarnya benda itu cukup berat pada dia, tekanan itu. Jadi saya mengangkat semangat Tun Fatimah ini paling tidak pun akan memberi sedikit sentuhan kepada anak-anak muda kalau melihat watak Tun Fatimah itu nanti. Ini bagi saya sangat penting, kerana Tun Fatimah kita sering mendengar daripada bacaan ataupun daripada dengar pada cerita, tapi kali ini saya mengangkat apa kelebihan Sri Kandi ini. Saya percaya dengan yang garapan yang saya buat dari segi skripnya dan muziknya, saya berharaplah penonton akan dapat sedikit sebanyak merasa touch sentuhan dari segi dialog dia yang boleh menyebabkan orang mengingati watak Tun Fatimah itu, insya-Allah. Baik, saya difahamkan barisan pelakon juga turut menampilkan seorang atlet negara. Mungkin Cik Lokman boleh senaraikan siapa agaknya barisan-barisan pelakon yang terlibat untuk pementasan teater ini? Okey, ni atlet negara ni saya teringatkan, saya kenal dia melalui TV, dia dalam SEA Games. Jadi satu hari tu saya tengok SEA Games, pesilat negara ni dia pukul orang, dia boleh senyum. Dan itulah dia pesilat negara Al-Jufri. InsyaAllah dengan latihan sekarang dengan Al-Jufri, budak ni sebenarnya berbakat juga untuk lakonan. Kalau nak tengok Al-Jufri berlakon, datang saksikan pada 29.30 di KYS Kolej Yayasan Saad di Melaka, Aikro. Ya. Baik, selain daripada Al-Jufri, siapa lagi agaknya barisan-barisan pelakon yang terlibat tu? Okey, since kita ambil juga membantu untuk kekuatan cerita Tun Fatimah ni, kerana Datuk Jalaluddin Hassan, kalau kita selalu tengok dia selalu main baik-baik sangat watak-watak dia kan. Saya sebenarnya kalau tengok Datuk Jalal dia jadi baik, saya tak akan tonton.
Tapi yang ini saya kata Dato' Jalal, cabar you pegang watak Mandalia. Mandalia ni dia punya tamak, dia punya pembohong, penipu semua. Ini sebenarnya kekuatan. Dan saya percaya Dato' Jalal insya-Allah dari segi latihan tengoknya Dato' Jalal boleh mampu. Bukan boleh lagi, memang dia boleh pun. Kan? Memang boleh buat. Baik, bagaimana agaknya penonton-penonton yang ingin menyaksikan persembahan teater ini, di mana agaknya tiket-tiket yang mereka boleh dapati? Okey, para penonton boleh mendapat daripada Ticket to You. Bila nanti boleh tengok di internet Ticket to You dan boleh beli di situ dekat secara online. Kita sekarang orang seni pun dah main online juga. InsyaAllah boleh melihat lagi senang. Datang je nanti dah boleh masuk terus ke panggung. Ya. InsyaAllah jangan lambat. Lambat sekarang saya tengok proses tiket ni saya tengok laju. Mungkin dari segi pelakon-pelakon dia kot dapat membantu diorang nak tengok persembahan teater tradisional Tun Fatimah ni. Baik, terima kasih Encik Lokman atas perkongsian itu. Baik, saya kira sampai di sini dahulu Cerita Pagi dari Melaka bersama saya Nur Amalina Abdul Halim serta kru penerbitan kembali semula ke studio. Selamat pagi Malaysia. Okey, terima kasih untuk Cerita Pagi Melaka. Seterusnya Irfan, kita nak berbicara mengenai AI. AI ni bukan satu perkara baru. Benda itu dah lama, tapi ada di antara kita mungkin dah dengar, dah baca, tapi tak sedar bahawa kita dah pun menggunakannya sekarang ini. Jadi kita nak memahami lebih lanjut apakah itu AI, dan sambil-sambil itu ada satu persidangan sebenarnya mengenai dengan AI ini yang akan berlangsung nanti, iaitu AI KL. Jadi untuk itu kita akan bersama dengan tetamu cukup istimewa. Kita persilakan Navindran Karunakaran, pengarah ilmu teks yang berat dan juga merangkap penolong pengarah AI KL. Selamat pagi, apa khabar? Selamat pagi, terima kasih atas jemputan. Sama-sama. Okey, macam saya katakan tadi, kita mungkin dah pernah baca, dah pernah dengar pun mengenai AI ini, tapi tak ramai yang betul-betul faham mengenai konsep AI ini. Mungkin Tuan boleh jelaskan apakah AI dengan bahasa yang paling mudah? Okey, acap kali kita sering kedengaran di pelosok dunia teknologi baru ni iaitu AI KL. Dalam bahasa kita panggil kecerdasan buatan ya. Di mana saya nak bagi feel good. Kebanyakan manusia ni dia rasa benda ni akan menggugat tugasan mereka. Lebih lagi warga kerja. Okey, so feel good dia kalau kita tengok zaman 90-an, di mana komputer peribadi bila dia diperkenalkan di Asian country, mereka rasa alamak, tugasan kita dah diambil alih oleh komputer peribadi. Sebab kalau kita tengok secara matematik, satu komputer boleh buat 10 kerja dia. So maksudnya yang 9 tu tak dapat kerja. Tapi kalau kita realisasi, komputer telah beri banyak peluang pekerjaan yang baru. Web development pada masa zaman 90-an semua nak berpusu-pusu nak buat laman sesawang untuk mereka nak promote. So banyak pekerjaan telah wujud disebabkan oleh teknologi komputer peribadi. So apa yang saya nak katakan di sini ialah revolusi tetap akan berlaku. Kita sebagai manusia, kita kena bersedia, lepas tu bergerak seiring dengan teknologi baru. So untuk persediaan inilah kita telah wujudkan AI KL yang saya boleh katakan ulung kali. Ada juga banyak persidangan AI, tapi dia spesifik untuk AI robotik, dia spesifik certain industri je. Lepas tu AI kewangan. So di AI KL kami akan tekankan 7 aspek di mana kecekapan dan peningkatan produktiviti. Lepas tu kualiti yang lebih bagus yang boleh mengurangkan ralat manusia. Lepas tu kepantasan pemantauan, kepantasan what we call productivity. Lepas tu untuk entrepreneur. Berkeupayaan untuk memperluaskan peluang pekerjaan, peluang mempromotkan produk mereka bukan saja di dalam negara tapi di luar negara. Baik. Dan kalau kita melihat sebenarnya ada 7 aspek yang akan ditekankan dalam persidangan kali ini. Jadi kepada penonton sahabat Malaysia, mereka nak tahu apa antara manfaat yang mereka boleh dapat sekiranya mereka menghadiri dan mengikuti persidangan AI KL ini. Dalam persidangan AI KL kami, kami ada lebih daripada 10
penceramah. Mereka ni saya boleh kata otai-otai lah. Mereka gunakan AI ni dalam tugasan harian mereka. Kenapa mereka guna? Sebab organisasi mereka sendiri telah adapt teknologi ni dan mereka bermanfaat 7 aspek. Saya nak ceritakan 2-3 penceramah iaitu dari Google, Encik Raja Azmi Adam. Beliau merupakan country director untuk bahagian pendidikan. Beliau akan ceritakan bagaimana dalam Google itu sendiri ada perubahan multiple time dalam memperkembangkan teknologi KB ini. Dari dari generasi transformer, PALM sampai ke BAT. BAT digunakan NLP, Natural Language Program. Lepas tu dia akan dalam persidangan ini juga dia akan sentuh Lambda 2. Teknologi dalam AI itu sendiri ada satu lagi kelebihan. Dia belum diperkenalkan di global, tapi dia akan bagi 2-3 tips lah. Lepas tu dia akan bagi satu lagi teknologi Duet AI, di mana saya bagi satu contoh yang simple. Kita ada minit mesyuarat. Selalu kita kena perlukan seorang lagi untuk buat minit, catat semua kan. Tapi KB ni, kecerdasan buatan ni, dia menggunakan machine learning, pembuatan pembelajaran mesin di mana dia boleh catat siapa yang kata apa. Lepas tu dia akan buat follow up, action register, apa yang diminitkan tu, itu ada tak into action. Nampak tak? AI bagaimana dia boleh beri satu kualiti yang lebih bagus untuk manusia. Baik. Okey, kalau kita bercakap mengenai AI ni bukan satu perkara yang baru. Dah lama pun sebenarnya. Cuma baru-baru ini sahaja yang gempak lah orang kata di peringkat global kerana kewujudan ChatGPT itu. ChatGPT itu seolah-olah merubah segala-galanya dan ini membuka mata semua orang mengenai AI. Sehingga ada yang mengatakan bahawa ChatGPT itu ialah AI ialah ChatGPT. Tak ada benda lain mengenai AI. Ini yang mereka kena patut faham. Kebanyakan warga kerja ni dia buat ChatGPT. Bukan ChatGPT, ada ClickUp, Copilot dari Microsoft. Dia simpan macam kawan karib dia sebelah dia, nak buat dokumentasi. Lepas tu nak buat perjanjian, dia pakai dokumen-dokumen yang available yang diberi oleh machine learning ni. Lepas tu dia hantar ke organisasi lain. Tapi dia ni orang kata AI ni kalau kita pakai dia boleh tikam kita dari belakang sebab contoh saya bagi contoh, saya buat satu agreement menggunakan ChatGPT. Saya ambil maklumat, lepas tu saya hantar dekat, contoh saya bagi dekat Ika. Lepas tu Ika pula pakai teknologi AI yang sama. Dia akan bila Ika guna, dia beritahu dokumen ni datang dari mana semua. So, dia bagi nampak tembelang saya yang saya ni tak buat kerja. Saya ambil semua daripada ChatGPT. So dalam persidangan ini kami akan tekankan bagaimana algoritma, bagaimana prompt yang betul digunakan. Dia bukan setakat yang macam Ika bagi tahu tadi, di mana dia guna untuk ChatGPT ni, AI ni ChatGPT. Dia lebih daripada itu. Sebab apa? Untuk satu AI ni kita kena perlukan satu lagi penceramah, Chief Data Scientist dari Petronas akan terangkan untuk AI kita kena ada satu data mentah, raw data bersamaan dengan pengkalan pusat. Sebab dalam organisasi ini data ni berteraburan. Kita kena kumpul dalam satu dalam pusat. Baru kita masukkan aplikasi-aplikasi AI. Data tu akan jadi meaningful. Dia boleh bagi futuristik macam contoh ada produk, dia boleh bagi tahu mana nak market, mana platform yang terbaik, target nak masuk social media ke, social media mana, Facebook ke, Instagram ke. So dia boleh cadangkan meramal masa depan. Ya, dia meramal masa depan. Lepas tu accuracy dia macam saya boleh kata macam 90+% accuracy dia tu. Tapi sekarang AI masih berkembang kan. Di masa yang akan datang, dia akan bagi akurasi yang
hampir tepat. Itulah kalau kita bercakap mengenai AI ni kan, Irfan, dia ada dua tau. Dia ada AI lemah, dia ada AI kuat. Setakat ChatGPT Siri itu yang lemah. Itu yang lemah, itu yang biasa-biasa. Biasa-biasa. Kalau yang kuat ni di luar imajinasi kita dah sebenarnya. Betul. Kan. Jadi mungkin itu yang juga akan dibincangkan dalam persidangan ini. Tapi yang menarik untuk persidangan ini, siapa kumpulan sasarannya? Siapa yang terlibat? Kalau kumpulan sasaran, seperti saya kata tadi, AI KL ni satu kemah besar. Dia merangkumi semua aspek, semua sektor perniagaan boleh datang. Pertanian, kewangan, logistik, tak kira lah. Lepas tu bidang yang siapa pun boleh. Sebab apa? Penceramah kita datang dari pelbagai bidang. Kita pun ada penceramah yang saya rasa bangga bila saya sebut ni. Dr. Mazlan Abbas, dia ada produk sendiri, Favor IoT. Dia akan demo. Bila dia demo, kita boleh visualize. Lepas tu kita boleh merealisasikan macam demo ni boleh membawa kita macam ni kita nak implement di organisasi kita. So bagi saya, siapa yang target yang kena hadir dalam persidangan ni, mereka yang C-level. Mereka yang inginkan perubahan dalam dalam organisasi mereka. Kami juga sarankan entrepreneur yang dahagakan produk bagus. Macam mana nak bawa ke pelosok dunia. So, entrepreneur SME. Kami juga sarankan mahasiswa-mahasiswi yang akan melangkah ke alam pekerjaan. Dia akan dapat tips. Lepas tu mungkin dia bahagian accountant, mungkin dia bahagian pharmaceutical. Tapi dengan AI dia boleh tahu di mana dia boleh belajar untuk dia kompeten dalam dunia teknologi dan relevan untuk organisasi yang dia nak pergi interview. Untuk pelengkap hari ini, sebelum kita berhenti, saya nak tahu juga apa yang ada atas meja ni sebenarnya. Secara ringkasnya. Secara ringkas ni, teknologi ni diperkenalkan tahun 2013. Kenapa saya bawa teknologi ni? Saya nak bagi tahu dalam seabad ni dia sebenarnya buat video call. Macam contoh saya pakai macam nampak macam Robocop kan? Saya nampak skrin 21 inci. Di mana lepas tu contoh Irfan mungkin chief engineer saya. Katakan di sini ada satu mesin besar. Saya boleh buat video call. Irfan sebagai jurutera senior saya boleh guide, boleh buat AR marking, mana wire mana nak potong semua. So ini video call, tangan saya senang nak buat kerja kan. Tapi dengan adanya AI teknologi, Irfan tak perlu dalam call saya. Cuma menggunakan AI, masukkan semua data semua tu, di mana bila saya buka lensa ni, ini machine learning. Dia nampak mesin tu, dia boleh bagi tahu history komponen apa yang dah pernah diperbaiki. Kacamata pintar ni juga akan bagi cadangan. Mungkin boleh tak you buat komponen yang C dengan D, dengan perbaiki ni mungkin mesin ni boleh jalan. Nampak tak? Daripada human intervention ni, dia kacamata sendiri ni boleh jadi guidance untuk. Jadi saya dah tak ada kerja nanti. Sama juga macam kenderaan kereta pandu sendiri kan. Cuma kita berani tak berani lah sekarang ni. Bukan tak dapat kerja. Tapi tugasan bertambah sebab kena masukkan data sebagai kan. Itu dia ni tak teknologi tak akan omitkan manusia. Dia akan bagi lebih pekerjaan. Saling melengkapi. Itu kesimpulannya. AI tidak akan menggantikan manusia tapi ianya melengkapi dan sebenarnya ia memudahkan lagi kehidupan seharian kita. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Navindran Karunakaran, pengarah ilmu teks dan berhad dan juga penolong pengarah AI KL. Kita doakan agar persidangan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, penonton Sahabat Pagi Malaysia, kita akan ke Pulau Pinang pula ni nak makan nasi kanak. Kita nak bersama dengan rakan pelapor di sana, Haris Ismail, untuk perkongsian kelas kamera ICT by Community OKU Perlihatan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. St. Nicholas Home Pulau Pinang merupakan pusat pendidikan dan latihan vocational bagi komuniti buta dan kurang penglihatan, kurang upaya penglihatan, blind and visually impaired di Malaysia. Dan antara latihan yang terdapat di sini ialah kelas kemahiran ICT yang membolehkan mereka lebih berdikari dan memperkukuhkan kebolehan dalam kemahiran teknologi, seterusnya membantu kebolehan
oleh pasaran mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program ini, kita bersama-sama Puan Nur Atikah Nasrun yang merupakan Ketua Unit Latihan Vocational St. Nicholas Home Pulau Pinang. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Baik, jadi Puan boleh kongsikan ya mengenai kelas kemahiran ICT yang terdapat di sini. Okey, untuk kemahiran IT yang kami tawarkan kepada golongan OKU Pelihatan adalah satu kemahiran komputer yang berasaskan software NVDA, iaitu satu software untuk golongan OKU Pelihatan untuk menggunakan komputer, dan juga kami juga menawarkan penggunaan Microsoft Office itu sendiri, ya, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel untuk penggunaan mereka lah. Dan pastinya bezalah dengan pembelajaran yang biasa tu. Boleh kongsikan? Ya, betul. Okey, kalau kita sedia maklum untuk normal people untuk guna komputer just biasa guna mouse. Tapi dekat St. Nicholas Home kami mengajar mereka tidak menggunakan mouse, iaitu menggunakan satu software iaitu NVDA di mana NVDA itu akan bercakap. Kalau tuan-tuan semua boleh dengar, yang sedang bercakap ni adalah NVDA. So dari situ mereka boleh tahu apa isi kandungan yang ada dalam komputer tu. Dan setakat ini bagaimana pula sambutan dan juga penyertaannya? Okey, setakat ini kami ada intake setiap Januari dan juga Julai, dan sambutan untuk tahun ini amat menggalakkan daripada golongan dewasa yang kehilangan penglihatan. Okey, mereka datang ke sini untuk mempelajari komputer itu ataupun teknologi yang membolehkan mereka mendapat peluang pekerjaan dan juga untuk kembali bekerja. Untuk pelajar lepasan SPM atau STPM, mereka datang ke sini untuk belajar menggunakan komputer untuk mereka meneruskan lagi diorang punya pembelajaran lah di peringkat universiti. Baik. Jadi apa agaknya harapan juga perancangan untuk tahun hadapan? Okey, untuk perancangan tahun hadapan, of course lah, pihak kami ingin menambahbaikkan kami punya silibus dari segi kemahiran IT untuk golongan OKU pelihatan ni boleh menggunakan di luar sana. Dan juga di sini kami ada beberapa kursus yang lain seperti masaj, pastry dan juga basketry untuk kami memberi peluang kepada mereka lah untuk belajar. Baik, terima kasih Puan. Okey, kan jadi perkongsian cerita Pulau Pinang bersama-sama saya Hadis Ismail kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih rakan pelapor dari Pulau Pinang Hanis Ismail. Dan seterusnya Syafiqah, kita nak bercakap tentang isu kesihatan. Isu kesihatan ni. Kenapa? Tadi Ifan kata nak ke cerita pagi Pulau Pinang, nak makan nasi kandak kan. Tapi kena fikir-fikir sikit lah. Jangan boleh berlebihan. Jangan kenyang sangat. Obesity nanti. Masalah juga tu Ifan. Malaysia ni dah lama mengguli carta. Betul. Itu bahaya carta yang tidak baik sebenarnya. Kita kena turun tahta. Okay? Dan untuk hari ini kita bawakan kepada anda semua tetamu cukup istimewa. Kita persilakan Dr. Sufian Sani bin Sayuti, pengarah urusan mega klinik Dr. Sufia. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan. Sama-sama. Ni kan topik ni sensitif untuk wanita sebenarnya. Sebab perempuan ni kalau naik sikit je, alamak gemuk dah lah. Obesiti dah lah. Jadi definisi obesiti itu sebenarnya bagaimana? Jadi doktor, kita tahu juga kayu ukurnya kan. Mungkin ada yang kata berat saya, tinggi saya macam okey doktor, mana obesiti, tapi sebenarnya dia dah obes. BMI dia lebih dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak kira ataupun apakah kayu ukur untuk obesiti ni, doktor? Jadi kayu ukur yang selalunya kita akan gunakan adalah BMI ataupun Body Mass Index, di mana kita boleh sama-sama mengukur kita punya BMI dengan menggunakan berat badan dibahagikan dengan tinggi darab 2. Bermaksud kalau contohnya saya sendiri adalah 65 kilo bahagikan dengan tinggi 168 cm darab 2. Kira-kira jadi kalau penonton Selamat Pagi Malaysia di rumah pun boleh ambil phone sama-sama kira tengok berapa berat. Bahagikan dengan tinggi darab 2. Bahagikan dengan tinggi sensitif tu. Tinggi darab 2. Okey. Jadi untuk dia punya markah Jadi ke? Okey, berapa tu? Jadi untuk markah dia untuk lelaki dengan perempuan adalah sama, bermaksud daripada 18 hingga 25 adalah normal. Betul. 25 hingga 30 dikonsider sebagai overweight ataupun berat badan berlebihan. 30 sampai 35 consider sebagai obesity, dan lebih daripada 35 kita consider sebagai obesity yang berlebihan. Baik. Okeylah, normal. Itu adalah satu parameter. Satu lagi adalah dengan cara kita boleh buat ukur lilit pinggang. Di mana ukur lilit pinggang berbeza lelaki dengan perempuan, di mana kalau lelaki
ia perlu kurang daripada 90 cm dan perempuan kena kurang daripada 80 cm. Jadi boleh bersama-sama berdiri, cek tulang pinggul, tulang pelvis dan ukur dekat situ. Boleh lagi. Jadi dua itulah kita guna untuk kita punya kayu aras lah untuk berat badan kita. Baik, jadi BMI kena stabil doktor, tidak boleh lebih daripada 25, betul? Betul. 25 tu dah kira obesity. Dah kira overweight, berat badan berlebihan. Okey, dan kalau kita nak bercakap mengenai senario terkini tentang obesiti dalam negara kita. Seperti yang saya katakan tadi, Malaysia merupakan antara yang tertinggi di Asia Tenggara. Jadi betul ke situasi itu, dan bagi saya ini satu situasi yang sangat membahayakan. Betul. Kalau ikutkan pada carta terbaru oleh WHO, Malaysia consider sebagai negara yang tertinggi kadar obesiti di Asia Tenggara. Di mana kalau kajian KKM buat 2019 hingga 2023, di mana 50% daripada rakyat Malaysia dewasa adalah mengalami masalah overweight dan obesiti. Dalam perspektif lain bermaksud dalam kita punya hall ni separuh daripada kita adalah mempunyai masalah obesiti dan overweight. Bermaksud ia adalah sangat signifikan. Dan daripada persentage tersebut, lebih daripada 55% daripada yang mengalami masalah overweight, obesiti ini adalah golongan perempuan. Jadi itu adalah data terbaru dan sekarang. Jadi ia betul adalah satu fenomena yang dah kritikal dan semakin kritikal. Jadi kita perlu banyak bantuan daripada pelbagai pihak untuk menangani masalah ni lah. Yang paling penting kita nak tahu punca, sebab saya juga difahamkan puncanya bergantung juga pada jantina lelaki lain, wanita lain, sebab kadang metabolisme kita juga berubah kan, tak sama kan. Jadi punca sebenarnya bagaimana? Punca kita kena tengok lebih daripada satu perspektif. Kita kena tengok lebih holistik. Pemakanannya, physical activity macam mana, gaya hidup, tidur macam mana, stress level macam mana. Dia bukannya berapa kalori masuk, berapa kalori keluar semata-mata. So rawatan yang khusus perlu diberikan, dan rawatan tersebut perlulah individualized. Bermaksud individu A, individu B, individu C, dia punya recommendation dan apa perlu buatlah berbeza. Tetapi salah satu faktor yang semakin menjadi peranan besar kepada masalah ini adalah penggunaan teknologi yang berlebihan lah, saya cakapkan. Contohnya kalau dulu kita nak order makanan, kena pakai baju, turun, pergi kedai, order. Lepas tu naik balik rumah baru makan, contoh. Tapi sekarang dengan baring kat katil, titik-titik, makanan sampai depan pintu. Jadi itu contoh. Contoh kedua adalah lebih banyak penggunaan bukan teknologi tapi kemudahan. Contohnya dulu kita banyak menggunakan tangga, tapi sekarang eskalator ada, walkalator ada, lift ada, walaupun nak naik tingkat 1. Jadi kalau untuk kanak-kanak pula, dulu riang bermain dekat taman. Betul. Maghrib mak panggil balik tak nak balik, nak main lagi. Tapi sekarang kanak-kanak lebih tertumpu kepada dia punya gadget, skrin. Jadi benda-benda itu semua adalah faktor-faktor menyebabkan berat badan ni semakin tak terkawal. Betul. Anak-anak kita ni kan sambil-sambil dia main phone tu dia makan. Tangan kat sebelah makan. Makan, tiba-tiba berat badan naik. Dah besar. Lepas tu waktu tu ibu bapa baru risau. Sebenarnya penggunaan teknologi itu yang perlu kita hadkan. Betul tak, doktor? Betul. Kita tak boleh nak mengelakkan daripada kita punya penggunaan teknologi, tapi kita kena menghadkan. Dan bercakap pasal itu juga, anak-anak yang sihat, dia perlu bermula dengan ibu bapa yang sihat. So, ibu bapa perlu memainkan contoh yang baik kepada anak-anak lah. Sebagai role model lah, doktor. Kan? Tapi itulah bila kanak-kanak ni dah obesiti. Kalau kita yang dewasa ni, kita bolehlah fikir nak diet ataupun amalkan gaya hidup yang sihat, pergi bersenam. Betul, pergi gym. Tapi untuk kanak-kanak, takkan kita tak bagi dia makan pula. Kalau ibu bapa ni tak sampai hati tengok anak tu tak makan. Suap juga tu pula. Betul. Anak tak habis, kita makan ya macam tu. Jadi apa yang disuap di mulut tu adalah yang penting. It's not about the quantity, itu bukannya berapa banyak suap, berapa sikit suap, tapi apa yang quality of food tu kita perlu bagi yang lebih seimbang. Lebih seimbang. Okey, doktor, jika seseorang itu mempunyai masalah ataupun kondisi obesiti ini, pastinya pergerakan fizikal mereka, kemampuan mereka sedikit terhad berbanding dengan orang yang lebih sihat. Apa komen doktor tentang ini? Betul, ini adalah masalah yang bagi saya adalah masalah utama untuk orang yang mengalami masalah berat badan berlebihan. Nak turun berat badan, kena exercise. Tapi nak exercise, tak boleh exercise sebab badan terlalu berat. Contohnya adalah apabila badan kita dah
apabila kita dah ada masalah berat badan, kita akan start rasa lemau. Kita akan rasa tak bertenaga. Kita start rasa demotivated, tak nak buat apa-apa sebab badan terasa tak sihat. Dan paling melimitkan kita punya physical activity adalah apabila berat badan menyebabkan sakit sendi, sakit belakang, sakit lutut, sakit sendi semuanya. Jadi benda ni, satu situasi ni kita panggil paradoxical, di mana you nak buat something tapi you tak boleh buat disebabkan oleh limitasi tersebut. Jadi setiap individu, bagi saya cara paling terbaik adalah bukan you Google, bukan you tengok video dan follow, tapi you kena jumpa doktor. Siapa yang mempunyai masalah ni kena jumpa doktor yang berpengalaman untuk turunkan berat badan dalam masalah macam ni. Dan sebab setiap recommendation tu adalah berbeza pada setiap individu. Tak semua orang boleh swimming, tak semua orang boleh jogging dan tak semua orang boleh buat weight training. Jadi itu sangat pentinglah. Jadi doktor, untuk kita mengatasi masalah ada hadnya dalam pergerakan itu, apa antara cadangan doktor boleh berikan kepada mereka yang mempunyai masalah obesiti? Mungkin ada rutin yang boleh doktor syorkan kepada mereka atau bagaimana? Tapi rutin dia untuk mengawal berat badan dan maintain berat badan ni, dia memang akan berbalik kepada pemakanan yang seimbang dan juga ke physical activity yang sustainable ataupun physical activity yang pesakit tu rasa selesa. Pesakit tu suka buat aktiviti tersebut, kita tak boleh paksa orang buat. Dan juga aktiviti tu adalah sesuai. Jadi untuk memastikan, untuk menentukan kesesuaian aktiviti itu adalah peranan doktor yang perlu memberi suggestion. Saya nak tahu komen doktor mengenai ubat-ubatan yang ada di pasaran sekarang ini. Kata herbal lah. Itu kalau dari segi ubat-ubatan dan juga dari segi medikalnya. Ada yang melakukan pembedahan. Bagaimana? Adakah prosedur-prosedur ini selamat sebenarnya? Jadi untuk menurunkan berat badan, kita ada satu spectrum of treatment. Kita panggil satu rawatan protokol. Paling mudah tapi tak ramai orang buat adalah, paling basic sekali adalah jaga makan dan juga exercise. Dan paling hujung dekat sana, another spectrum tu adalah bariatric surgery lah ataupun pembedahan. Di mana dekat tengah-tengah ni kita ada satu lagi rawatan dimaksudkan dengan rawatan perubatan. Jadi berdasarkan Clinical Practice Guideline 2023 oleh KKM yang baru dilancarkan, KKM dah update mengenai ubat-ubatan yang selamat dan boleh digunakan untuk menurunkan berat badan. Dulu tak banyak pengenalan kepada benda-benda macam ni, tapi sekarang ni KKM pun alhamdulillah dah makin ke hadapan dan dah start menggunakan ubat-ubatan dan memberi kelulusan. Jadi kami di Mega Clinic Dr. Sufian memang mengamalkan ubat-ubatan ni on daily basis lah. Hari-hari kita menggunakan rawatan ni dan dia sangat-sangat bagus kerana kita boleh membantu pesakit untuk menurunkan dulu berat badan supaya lebih ringan, barulah pergi buat exercise. So dia taklah kita paksa pesakit yang masih lagi mengalami masalah berat badan untuk terus exercise. Sebab nanti sakit tu makin teruk, sakit lutut makin teruk dan pesakit akan rasa demotivated. Tak nak buat apa langsung. Sakit. Nanti kalau exercise esok tak boleh kerja. Kita kena ambil baby step lah. Slow by slow. Jadi ubat-ubatan ni memainkan peranan yang sangat penting lah dalam membantu proses untuk mendapatkan hidup lebih baik. Kata kuncinya membantu Jangan semata-mata bergantung pada ubat pula. Nanti pergi klinik jumpa doktor saya nak ubat je. Tapi senam tak nak. Makan nak nasi kandar. Macam mana? Makan ubat, makan lagi dekat sebelah tangan makan benda lain. Fungsi ubat tu kan? Tiba-tiba last sekali nanti tak apalah doktor bedah je. Itu dah jadi hal lain. Betul. Jadi doktor, sebagai kata-kata apakah harapan doktor kepada masyarakat di luar sana untuk sama-sama kita mengurangkan kondisi obesiti yang semakin lama semakin meruncing dalam negara kita? Pertama sekali, soalan yang sangat bagus sebab pertama sekali masalah ini perlu ditangani bermula daripada pesakit sendiri, bermula daripada individu sendiri. You need to want to be good at your life. You kena rasa nak baik. Dia tak boleh husband suruh, wife, dia tak boleh orang lain suruh. Kita yang kita nak rasa makin baik dulu. Jadi cara terbaik adalah kita ambil cakna. Tahu berat badan berapa. Jangan bila last timbang tahun lepas. Bila last timbang tahun lepas. Bila jumpa doktor dah lama tak jumpa doktor. Jadi benda-benda ni adalah penting untuk kita ambil tahu dahulu dan juga ada rawatan susulan dengan doktor sekiranya perlu. Jadi cari doktor yang lebih arif tentang untuk menangani masalah-masalah berat badan tersebutlah.
Baik, cari Dr. Sufian lah, senang. Senang. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Sufian Sani bin Sayuti, pengarah urusan Mega Klinik Dr. Sufian untuk perkongsian hari ini berkaitan dengan obesiti. Jadi sama-sama kita cakap tentang perkara ini, semakin lama semakin membahayakan. Jadi kita jangan jadi penyumbang kepada masalah ini. Ya, betul. Jadi yang paling penting pilihan di tangan kita. Tak ada siapa yang boleh paksa. Jadi nilai-nilaikan, renung-renungkan sama ada berat badan anda berlebihan ataupun tidak. Tadi dah pun dikongsi oleh doktor macam mana nak kiranya tadi kan. Jadi kena tengoklah obesiti ataupun tidak. Okey, seterusnya kita nak ke cerita pagi Perlis pula. Perlis pula. Tadi Penang Perlis pula bersama dengan rakan pelapor kita, Wan Muhammad Ryan Rohidar untuk peranan pesawah dalam keterjaminan makanan. Silakan. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Ketika negara mengalami kekurangan bekalan beras, apakah peranan pesawah untuk menghadapi perkara ini? Bersama dengan saya, Encik Japak Zakaria ataupun lebih dikenali sebagai Bang Chin. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Chin. Waalaikumsalam. Ya. Bang Chin, apa peranan pesawah, Bang Chin, untuk menghadapi bekalan beras yang berkurangan di negara kita lah ni, Bang Chin? Peranan peranan pesawah ni bagi kami akan tujuan ni kami tingkatkan hasil lah. Kami akan tingkatkan hasil pendapatan kami dan dengan cara sendirinya bekalan makanan beras untuk negara ni cukup lah. Kan, jadi hari ini macam contoh kita berusaha untuk mendapatkan 1 hektar ni 9 tan lebih. Kan, kalau kata memang seluruh tanaman padi ni petani mampu menghasilkan padi 9 tan ke atas 1 hektar, bermakna bekalan beras untuk negara kita ni cukup, tak payah import lah. Macam tu je lah, senang lah kan. Baik, Bang Chin, berdasarkan pengalaman ke negara-negara ASEAN sebelum ini, jadi Bang Chin boleh kongsikan dengan penonton kita dekat rumah dan juga seluruh rakyat Malaysia macam mana mereka ini mengendalikan pengeluaran padi, beras mereka supaya dapat dieksport ke luar negara. Dia kalau untuk luar negara mana tanaman padi ni mereka sangat penting dan mereka akan hasilkan beras yang padi yang banyak. Macam baru ni macam ke Aceh, macam contoh ke Aceh. Ke Aceh hari ni mampu menghasilkan 1 hektar 12 tan setengah. Kan, jadi kita pun di Malaysia ni kita ke arah situ. Maknanya kita target kita mesti 10 tan ke atas baru makanan kita cukup. Contoh di Aceh kan, mana padi depa, mana ke Filipin, macam ke Filipin. Filipin pun hasil depa ni tak berapa tinggi tapi keluasan depa tu sangat luas. Dan petani ni di luar negara ni orang kata jadual tanaman ataupun disiplin penjagaan pokok padi ni sangat rapi lah. Jadi kalau nakkan hasil kita di Malaysia ni, kita mesti tanaman padi berjadual dan pengusaha ni mesti berdisiplin. Mana mengenali pokok padi, baru kita hasil tinggi. Kan, macam contoh musim ni lah, musim ni yang dah dipotong kita mampu menghasilkan 9 tan lebih 1 hektar dengan keadaan yang sangat kritikal, cuaca dengan hujan, lepas tu dengan penyakit. Maksudnya kita mesti mencari satu kaedah macam mana pun bagi hasil tinggi. Yang ni salah satunya kena macam tu lah. Okey. Macam mana baca tengok kaedah-kaedah tu, Encik? Kaedah-kaedah tu dalam tanaman padi kita di Malaysia ni kita mesti kena orang kata pertanian tepat. Pertanian tepat ni waktu semburan tepat, waktu membaja tepat, tepat penggunaan racun. Dan kita mesti melakukan tanaman padi ni berskala besar. Berskala besar ni bermaksudnya satu tempat tu keluasan. Variety padi dia tak boleh bercampur-campur. Jadual tanaman tu pun tak boleh dulu kena selari. Mana kita akan buat kawalan musuh ni dengan sangat mudah. Dan hasil kita ni sebenarnya mudah untuk mendapatkan hasil 8 tan ke atas lah. Yang berdasarkan pengalaman yang kita duduk dalam bendang tu macam tu lah. Baik, macam Bang Chin kata atas saat ni, untuk meningkatkan hasil padi, kalau boleh target 1 hektar 8 tan. Jadi apa asas utama dalam meningkatkan hasil padi ni, Bang Chin? Ya, untuk tingkatkan hasil ni makna kita petani ni dia tahu apa yang perlu dia nak masukkan di dalam tanaman padi dia untuk tingkatkan hasil. Tetapi tak mampu dengan kerana kos keadaan hari ni benda barang-barang apa naik harga. Lepas tu apa yang perlu, macam contoh Bang Chin ni menggunakan baju
baja MPK tambahan. Kos dia RM100 satu rolong. Nak dapatkan hasil 9 tan lebih ni. Jadi terpaksa keluarkan belanja tu untuk membeli kos sendiri. Jadi kita ni kalau nak minta kepada pihak yang berwajib ni kena tengok balik. Macam mana nak bantu petani ni untuk meningkatkan hasil 9 tan ke atas. Mana salah satunya mana baja yang dibekalkan tu kurang cukup lah. Itu je lah kan. Terima kasih Encik. Saya kira itu saja dari Perlis hari ini. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Pakailah Iba Perfume. Baik, itulah dia teaser sikit berkaitan topik kita pada hari ini, minyak wangi Iba edisi terhad. Dan sebenarnya pengasas Iba Perfume telah pun pergi lebih 20 negara untuk mendalami tentang ilmu minyak wangi dan telah kumpul lebih jenama minyak wangi antarabangsa untuk sama-sama kita keluarkan produk yang hebat seperti ini. Assalamualaikum Iqbal, apa khabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Pengacara kita pun tak kurang hebatnya juga. Saya biasa je. Dan saya baru tahu rupa-rupanya Irfan ni belajar dalam bidang perundangan dia. Betul, di Universiti Malaya lagi. Alhamdulillah. Kita stok saya ke Baik, terima kasih Iqbal. Kalau kita nak bercakap dengan penonton semua berkaitan dengan topik kita hari ini, tak lain tak bukan produk Iqbal sendiri kan. Jadi bagaimana tercetusnya idea Iqbal untuk mengeluarkan produk Iba Perfume ini? Ya, seperti yang diberitakan tadi, sebenarnya memang betul lah saya pergi ke lebih 20 negara. Agaknya dah lebih 30 negara. Dan ini pun saya baru pulang dari Jepun. Betul? 1 bulan saya pergi 3 negara rupanya. Jepun, Bangkok dan juga ke Indonesia. Baru saja pulang dan minggu hadapan mungkin insya-Allah saya akan pergi ke London lagi untuk mendalami tentang minyak wangi. Jadi gambar-gambar tertera itu adalah ketika saya pergi ke Singapura, ke Brunei, ke Jepun, ke Shanghai, ke negara Arab dan banyak negara demi mempelajari tentang minyak wangi semata-mata. Jadi itu adalah salah satu inspirasi saya ketika saya melihat sendiri bagaimana saya dijemput ke banyak kilang-kilang yang besar yang perlu melalui dengan kereta yang memang betul-betul antarabangsa. Jadi terhasillah IBA Perfume yang mana kita tak ada ejen, tak ada stokis, hanya jualan secara eksklusif di RTM saja. Dan tuan-puan kena ambil nombor telefon cepat-cepat WhatsApp sahaja di skrin TV tu untuk menjadi 40 orang terawal yang akan menerima hadiah beg tangan ini. Hanya 40 pembeli terawal saja. Jadi cepat-cepat ambil gambar untuk WhatsApp saja, jangan hubungi sebab tak sempat nak jawab. Di Iba Perfume ataupun IBA Perfume 019 9500. Senang nak hafal nombor telefon. Sangat senang. 019 9500. Bagi tahu saja nak order Iba Perfume. Jadi salah satu juga inspirasi saya menghasilkan IBA Perfume ketika saya pernah dijemput ke sebuah istana. Yang mana istana tersebut 10 hektar, sangat luas. Di mana tu Iqbal? Di sebuah negara. Saya perlu rahsiakan negara tersebut. Dan memang saya mempelajarilah bagaimana tersusunnya banyak minyak wangi di istana tersebut. Dan ini yang tertera adalah ketika saya menginap di antara hotel di Dubai, antara hotel yang terbesar di dunia. Saya lihat ada minyak wangi yang sekecil ibu jari tangan saja bernilai RM4-5,000. Saya kata saya nak juga ada bawaan untuk Malaysia. Jadi terhasillah IBA Perfume yang kita buat untuk lelaki dan juga wanita dengan harga yang mampu milik. Sangat berpatutan. Ya, kalau dulu harganya RM300 satu set. Tuan-puan, apa yang tuan-puan akan dapat adalah 2 botol minyak wangi untuk lelaki dan juga wanita, kotak biru dan kotak merah ini beserta beg tangan pelbagai desain. Keringat pelbagai desain dan hanya 40 orang terawal sahaja akan menerima hadiah beg tangan seperti yang tertera inilah kan. Jadi hanya 40 orang terawal. Jadi ini pun boleh pakai 4 ke 5 bulan lamanya. Dan paling penting saya titik beratkan dia tidak memeningkan kepala dan tidak hapak apabila dipakai lama. Jadi tuan-puan kalau nak order kena order sekarang RM170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak. Dan orang Sabah Sarawak beruntung sebenarnya kalau ikutkan penghantaran ke Sabah Sarawak mengambil kos RM27. Betul. Tapi saya dah tanggung semua dan dapat lagi ini boleh pakai 4 ke 5 bulan. Lelaki dan juga wanita sudah semestinya mesra muslim. Jadi cepat-cepat jadi 40 orang terawal, ambil gambar dan WhatsApp bagi tahu saja nak order Iba Perfume. Ini memang kena cepat-cepat sebab
ramai pembeli dari Sabah Sarawak sebenarnya selain daripada Semenanjung yang membeli IBA perfume. Dan yang tertera itu sebenarnya permintaan yang penghantaran kita lakukan dalam masa 1 jam permintaan. 1 jam permintaan dan kalau ikutkan lebih 5-6 kali ganda lagi sebenarnya. Cuma video ini saja saya sempat rakam dan tuan-puan memang kita jualan secara eksklusif. Tak ada di mana-mana. Hanya di sini saja. Kalau nak boleh WhatsApp sekarang. Bagi tahu saja nak order Iba perfume dan WhatsApp pun dah bertubi-tubi dah masuk dah. Itu dia buktinya cepatnya masuk. Kena cepat-cepat WhatsApp sekarang dan bagi tahu saja nak order Iba perfume. Ini boleh pakai lama 4 ke 5 bulan. Dan saya memang titik beratkan dia tidak pening, tidak hapat. Dan kalau ikutkan, dulu saya hanya bagi beg ni waktu hari raya saja. Waktu hari raya dan harganya sebenarnya satu set adalah RM300. Sekarang ni harganya RM170. Jadi gambar poster yang tertera tu boleh ambil dengan kadar segera sebab dia akan muncul beberapa minit saja. Okey, kalau boleh tolong gambar poster tersebut. Okey, jadi boleh ambil nombor telefon tersebut saja dan terus WhatsApp bagi tahu nak order Iba perfume di nombor 019-9500. Iqbal, Ifan nak tanya juga apa antara kelainan Iba perfume dengan perfume-perfume yang lain di pasaran? Ya, pertama kita memang hasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan memang ada satu koleksi saya yang dihasilkan dari antara kilang yang terbesar di dunia di Holland dan kita memang buat khas custom untuk IBA saja. Dibuat khas untuk IBA jadi tak sama dengan minyak wangi yang lain. Baik. Jadi memang khas untuk IBA. Jadi mungkin kalau tuan-puan boleh dekatkan sedikit di skrin TV untuk nampak nombor telefon 019-9500 RM170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak juga kita dah tanggung dan tuan-puan akan dapat 2 botol minyak wangi boleh pakai 4 ke 5 bulan lamanya. Jadi cepat-cepat ambil untuk jadi 40 orang terawal sahaja yang akan menerima hadiah beg tangan ini. Iqbal, Ifan nak tanya, memang boleh pilih antara dua ni kan ataupun memang dapat satu yang untuk lelaki, satu untuk perempuan? Ya, memang kita akan bagi satu set inilah. Jadi memang dah disediakan sebegini. Jadi cepat-cepat ambil gambar poster yang tertera dan WhatsApp sekarang. Okey, 019-9500. Jadilah orang yang terawal 40 orang akan mendapatkan satu set ini. Ada 2 minyak wangi lelaki dan wanita dan juga satu lagi handbag yang eksklusif. Ya, sambil-sambil tuan-tuan WhatsApp sementara menunggu poster muncul nanti, tuan-puan boleh tengok apa kata pengguna. Jadi cepat-cepat ambil nombor telefon sebab kita ada beberapa saat saja lagi untuk menjadi pengguna. Jadi cepat-cepat ambil nombor telefon dan WhatsApp sahaja sekarang. Jangan hubungi WhatsApp 019-9500 sebab kita jarang bersiaran. Ya, alhamdulillah. Akhirnya muncul poster yang saya tunggu-tunggu dari tadi 019-9500. Jadi tuan-puan bagi sedikit masa kepada saya 019-9500. Sekarang ini tuan-puan boleh ambil gambar poster yang tertera dan apa yang tertera di gambar itu sebenarnya di kotak hitam itu adalah kotak di luarnya lah. Dan 2 botol minyak wangi beserta 40 orang terawal akan menerima hadiah beg tangan secara eksklusif hari ini sahaja. Hari ini dan kena buat bayaran cepat-cepat sebenarnya. Jadi kita tengok apa kata pengguna yang merupakan seorang doktor dan biasanya dan seorang doktor ini sebenarnya lebih banyak jelajah ke banyak negara lebih daripada saya sebenarnya. Dan saya mempelajari banyak juga daripada beliau yang beliau sebenarnya mengumpul minyak wangi harga ribuan ringgit setiap botol. Tetapi sekarang katanya memakai IBA perfume saja. Jadi saya bersyukur sebab murah kan dan boleh pakai lama 4-5 bulan, boleh berkongsi satu keluarga dan ramai juga yang suka buat hadiah hantaran. Jadi Iqbal, jom kita saksikan testimoni yang telah pun kami sediakan. Jom. Okay, I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa Iba perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image. And one of it is to make sure that I smell great, so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai Iba perfume je. And then sometimes kita penat kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan, tapi bila pakai Iba ni, balik rumah pun stay wangi, I basuh baju pun stay wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga, tapi korang memang kena try sebab bau dia ni susah nak describe and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Itulah dia testimoni yang sangat-sangat memberangsangkan sebab dia kata dah jumpa Iba, tak nak yang lain dah. Alhamdulillah. Itu ramai kata pengguna dan saya bersyukur sebenarnya sebab saya sendiri juga mempunyai alergi pada bau. Kalau bau terlalu kuat saya akan pening. Dan
agak sukar untuk memastikan bauan itu boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita boleh pakai. Sebab dia unisex. Dan bayangkan untuk membuat IBA perfume saya mencari sampai 20 kilang. Pemprosesan di Malaysia, pastinya kita ambil di luar custom. Dan sejujur-jujurnya saya menghabiskan jutaan ringgit untuk mencari wangian dan juga untuk membuat kali pertamanya IBA perfume. Ya, jadi Iqbal, apa lagi antara cabaran-cabarannya Iqbal? Ya, cabarannya bila permintaan tinggi satu, terjadi kelewatan, tapi itu berlaku lama, setahun yang lepas. Jadi kalau mungkin ada dengar-dengar lagi, sebenarnya itu sudah tidak, memang kita dah pengepusan yang agak cepat dan cabarannya sebenarnya ekonomi sekarang sebenarnya agak mencabar juga, dan untuk memastikan produk itu produk yang terbaik memang sangat sukar. Sebab kita buat di antara kilang yang terbesar di Holland yang dihasilkan oleh 3 pakar perfumer. Pakar perfumer ni macam saya, walaupun lama berniaga pun dah 8 tahun dalam perniagaan di televisyen juga, saya tidak boleh katakan bahawa saya seorang pakar. Sebab itu memerlukan kos yang sangat tinggi dan pembelajaran yang sangat mendalam. Yang penting sebenarnya wangian ni kita nak orang ingat kita dengan yang senang hati bila bau. Jadi tuan-puan, 40 orang terawal saja akan menerima beg ini. Jadi bila poster muncul untuk saat-saat terakhir ni, tuan-puan ambil gambar yang tertera di nombor 019 9500. Sangat senang. 019 9500 dan WhatsApp saja. Jangan hubungi, dan dijamin stok ada, dan kepada sesiapa yang tak tahu nak buat bayaran transfer, boleh juga barang sampai baru bayar. Maksudnya secara COD. Cuma kena sediakan wang ringgit dan ada orang dekat rumah dalam 3-4 hari. Itu dia berkaitan dengan Iqbal Perfume. Terima kasih lagi sekali Iqbal. Sama-sama. Kita dapatkan sekarang 40 tawa akan dapat satu set RM1,000, dapat 2 perfume dan 1 beg saya. Terima kasih. Seterusnya penonton Selamat Pagi Malaysia, kita akan ke map Malaysia untuk melihat laporan cuaca hari ini. Jom kita saksikan terlebih dahulu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pagi ini dengan melihat terlebih dahulu pada amaran cuaca peringkat waspada yang masih lagi dikekalkan bagi negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang yang dijangka akan berterusan sehingga 27 September nanti. Dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan hujan berterusan dijangka berpotensi berlaku di kawasan yang tersebut. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Baik, seterusnya melalui paparan imej satelit semasa juga dapat kita perhatikan kelompok awan aktif ketika ini lebih tertumpu di sekitar kawasan perairan utara Semenanjung, juga di sekitar kawasan perairan Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka yang kini bergerak memasuki kawasan daratan dan sekaligus boleh memberikan kesan keadaan cuaca mendung dan juga hujan, terutamanya melibatkan kawasan pesisiran pantai negeri terbabit. Bagi paparan imej kamera radar semasa juga dapat kita perhatikan keadaan hujan ketika ini sudah berlaku di beberapa kawasan, terutamanya melibatkan Pulau Langkawi, Perlis, Kedah dan juga di sekitar negeri Selangor, Melaka dan juga di sekitar daerah Tangkak Johor yang dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca lembap yang melibatkan negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang ini pula dijangkakan masih lagi boleh berterusan untuk sepanjang hari ini. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, kita perhatikan ketika ini kelompok awan hujan yang berlaku di negeri Sarawak sejak dari awal pagi tadi kini sudah bergerak keluar ke kawasan perairan dan dijangka akan reda sepenuhnya menjelang lewat pagi nanti. Keadaan cuaca lembap di sekitar wilayah Persekutuan Labuan juga dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Untuk keadaan cuaca pada petang nanti pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat beserta terbit petir berpotensi
berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan pedalaman pantai barat Semenanjung dan juga di beberapa kawasan melibatkan bahagian pantai timur dan juga negeri Pahang menjelang petang nanti. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap akan lebih tertumpu melibatkan bahagian utara negeri Sarawak serta di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah pada petang nanti. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kembali lagi bersama dengan kami dalam Saat Pagi Malaysia. Pelbagai aktiviti dan juga program sebenarnya diadakan untuk menarik lagi golongan milenial oleh pihak Tourism Malaysia. Jadi apakah aktiviti itu? Saya nak terus saja bersama dengan tetamu saya di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Tuan Syahrin Mokhtar, Pengarah Bahagian Pembangunan Pakej Tourism Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh lihat di belakang ni ada Miss Shopia yang menemani kita hari ini. Betul tu. Tapi sebelum kita nak berkenalan dengan Miss Shopia tu, kita nak tahu juga terlebih dahulu bagaimana sebenarnya hala tuju tourism untuk menggalakkan lagi golongan milenial ini? Buat masa sekarang, sebab kajian terbaru daripada UNWTO ataupun United Nations World Tourism Organization dan juga kajian daripada ejen-ejen atas talian mendapati bahawa trend telah berubah selepas pandemik. Sekarang ni banyak pelancong, dia nak melancong orang kata lebih santai, dia tak nak tempat yang orang kata yang terlalu ramai orang. Jadi dia nak tempat yang macam ke hutan ataupun ke desa ataupun dia lepak di kedai kopi. Jadi trend tu berubah. Jadi kita Tourism Malaysia mengambil kesempatan tu. Jadi kita target kita kepada milenial dan golongan Gen Z juga. Sebab dia orang punya cara hidup dia lebih kurang sama. Dia lebih suka kepada perkara-perkara yang orang kata lebih eco-friendly. Jadi kita telah buat banyak program. Contohnya saya baru pulang daripada Johor. Program Miss Sofia juga. Miss Sofia Go Kenduri. Di homestay. Homestay di Johor dekat Pontian. Jadi kulit saya terbakar ni. Saya tak nampak. jadi minggu ni kita juga banyak kita dah buat program. Yang kita cadangkan kali ini pula ialah untuk Miss Sofia Shopping Hunt 5.0 dan juga Miss Sofia Go Travel yang akan dijalankan di Pulau Pinang. Okey, kita nak teruslah berkenalan dengan si cantik manis kat belakang ni, Miss Sofia. Apa sebenarnya signifikan Miss Sofia ini? Miss Sofia ni kita wujudkan pada 2016.
Okey. Masa tu kita fokus kita pada orang kata membeli belah. Jadi dia punya job scope masa time tu ialah untuk menjadi shopping buddy. Oh. Jadi kita promosi bila dulu kita ada kempen macam contohnya year end sale, mid year sale. Jadi Miss Sofia ni lah yang ikon kita untuk shopping. Tapi kita sekarang kita dah ubah dia punya, bukan ubah, tambah. Oh, tambah kerja je Tambah lah. kerja. Okey. Nasib baiklah kartun kan, tak payah bagi gaji lebih. Jadi kita tambah kepada orang kata gaya hidup. Bila gaya hidup, maksud dia Miss Sofia ni dia seorang gadis yang orang kata aktif dan dia boleh pergi swimming, dia boleh diving, memanjat gunung. Jadi pakaian dia berubah mengikut tema-tema begitu. Masa kita buat Miss Sofia ke Gua Kenduri tu, pakaiannya orang kampung. Oh. Macam baju nak kenduri lah ni. Macam kenduri. Okey. Kita pun sekarang tengah cari Miss Sofia yang orang kata yang orang lah. Real. Mungkin Cik Ita boleh jadi kot. Saya dah macam ni lah. Boleh lah. Lepas ni boleh lah. Boleh lah. Tapi berubah juga. Okey. Itu antara peranan Miss Sofia sebagai kita kata shopping buddy. Tapi sekarang bukan shopping sahajalah. Apa aktiviti yang berkaitan dengan pelancongan juga. Sofia boleh menemani kita. Betul. Jadi apa di antara program ataupun aktiviti yang telah pun dirangka oleh pihak tourism? Saya difahamkan ada program menarik seperti Coffee Ventures. Ya. Kita akan buat company Miss Sofia Go Coffee dekat Pavilion Bukit Jalil. Okey. Dia ditaja oleh Pavilion Bukit Jalil dan juga Coffee Ventures ni lah. And apa benda kita akan jalankan pada sekejap saya semak berapa hari bulannya, tanggal salah. pada 29 September sehingga 1 Oktober di Piazza Pavilion Bukit Jalil. Jadi kita telah dapat 40 vendor tempatan. Jadi tujuan kita ialah untuk menghimpunkan orang kata penggemar-penggemar kopi di Malaysia dan juga kita nak untuk menaikkan vendor-vendor tempatan yang supaya vendor-vendor tempatan ni dapat berkembang. Kalau itu ialah Go Miss Shopee ya, Go Pesta Kopi Extender. Ada juga pelibatan Miss Shopee ni dalam shopping hunt. Yang ini juga menarik sebab selalunya shopping hunt ini dilakukan di Lembah Kelang, Selangor ataupun Kuala Lumpur. Tapi kali ini dilakukan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, ya. So sepanjang kita buat 3 kali secara fizikal. Di Kuala Lumpur dengan Selangor. Jadi shopping hunt dia cuma tertumpu pada shopping center sahaja. Okey. Cuma masa pandemik tahun 2021 kita buat dekat virtual. Virtual. Jadi tapi tahun ni kita buat kembali ke secara fizikal tapi di Pulau Pinang sebab Pulau Pinang ni kita ada twist sikit. Maksud dia bukan dekat shopping center sahaja tapi kita juga ambil kesempatan sebab Pulau Pinang ni dikenali sebagai tempat untuk orang makan kan. Popular dengan makanan-makanan dan juga dia shopping pun popular. Lepas tu lagi satu dia UNESCO warisan kan. So jadi kita ambil kesempatan tu kita buat shopping hunt tu kita masukkan elemen-elemen ni. 3 elemen ni. Jadi dia jadi lebih menarik. Dan juga lagi satu kita juga telah bekerjasama dengan Penang Global Tourism and then lagi satu Malaysia Airlines dengan Firefly. Malaysia Airlines dengan Firefly ni dia bagi dia bagi diskaun 20 hingga 20%. Maksudnya scan je QR code tu and boleh tempah tiket. Jadi tengok tarikh. Maksud dia kita boleh dapat 25 hingga 25% diskaun untuk terbang ke Pulau Pinang. Wah, tu yang ada dekat sebelah Miss Shopee tu. Yang sebelah tu ada warna merah tu. And then kena nampak ke terbang tu dia kata get 25% off fly with Malaysia Airlines ataupun Firefly. Wow, okey, menarik. Jadi ini yang akan berlangsung di Pulau Pinang pada 28 Oktober nanti. Miss Shopee Shopping Hunt 5.0 bersama juga dengan rakannya Firefly. Okey, kalau kita boleh lihat pula di banting sebelah sini. Ini pula Miss Shopee Go Travel, Malaysia's Niche Product Exhibition 27 hingga 29 Oktober. Yang ini berkaitan dengan apa pula? Sebab kita ni sebab trend sekarang ni kebanyakan lebih pada segmen khas. Segmen khas ni macam skydiving, diving, orang kata adventure, water rafting. Jadi kita punya ni is pameran. Kita bawa orang kata travel agent dan juga product owner. Jadi kita akan jual package
semasa itu. Tapi package kita minat khas, segmen minat khas. Okey. Jadi penggemar-penggemar minat khas ni, segmen minat khas, dia boleh pergi dan mendapatkan atau membeli package-package ni semasa daripada 27 hingga 29 Oktober. So Miss Sophia ni dia start daripada dia punya tempat pengakhirannya di tempat di shopping tempat kita buat pameran ni. Okey, saya masih lagi berminat untuk Miss Sophia Shopping Hunt ni. Bagaimana sebenarnya untuk menyertai Shopping Hunt ini? Okey, kalau berminat kita boleh pergi kepada website Tourism Malaysia punya website www.travel.tourism. Saya baca bagi betul lagi silap lagi www.malaysia.travel. And masuk situ and then just log in sana ataupun just scan the QR code. Jadi penyertaan dia cuma untuk 4 orang cuma 300 tapi hadiah pertama adalah RM3,000. Satu kumpulan 4 orang, yuran pendaftaran penyertaannya RM300. RM300 sahaja. Okey, RM300 sahaja. Lepas tu, tapi kalau tempat pertama dapat hadiahnya RM3,000. RM3,000. Berbaloi. Ada itu. Nak pergi Pulau Pinang pula ada diskaun. Ada diskaun tu. Tak payah nak memandu kereta, naik je Firefly. Ya. Okey, kalau yang berkaitan dengan Miss Sophia Go Travel ini, sebab kita bercerita mengenai niche produk. Apa di antara produk-produk niche yang sebenarnya ada, segmen-segmen tertentu tu? Dia banyak segmen. Macam boleh kata memancing. Lepas tu kita juga ada hari tu kita buat Miss Sophia dia orang kata go more towards macam Indiana Jones sikit lah. Lenggong. Kan lenggong dia ada Perak Man. And then lepas tu kita ada juga membuat package ke Lembah Bujang. Jadi kita highlight benda-benda yang unik ni. Lepas tu kalau macam kalau suka diving, kalau suka orang kata naik basikal ataupun big bikes, semua boleh. Okey. Jadi kepada anda yang berminat untuk mengetahui apakah di antara program ataupun aktiviti yang dijalankan oleh Tourism Malaysia, boleh terus sahaja ke laman sesawan yang tertara di kaca TV anda. Jangan lupa ada pesta kopi yang akan berlangsung tidak lama lagi yang akan bertempat di Pavilion Bukit Jalil. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Tuan Syahrin Mohtar, Pengarah Bahagian Pembangunan Pakej Tourism Malaysia kerana sudi bersama dengan kita, dan juga terima kasih kepada Miss Sophia yang bersama dengan kita hari ini sudi menemani kita untuk Tourism Malaysia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, seterusnya kita nak ke cerita Pagi Pahang bersama dengan rakan kita Azrul Faizal Yusof untuk kita melihat bagaimana sebenarnya kemajuan dan pencapaian Felda Cemomoy di Dun Pelangai Pahang. Silakan. Baik, terima kasih. Dan kini saya berada di Felda Cemomoy, merupakan salah satu felda di dalam Dun Pelangai di Pahang, dan ini merupakan salah satu felda yang besar di daerah ini, dan kita akan berkongsi sedikit informasi bersama dengan pengurus Felda Cemomoy iaitu Encik Abdul Rahman Abdul Talib akan berkongsi pada hari ini. Assalamualaikum Encik Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, boleh berkongsikan antara latar belakang felda ini? Felda Cemomoy ini merupakan felda yang berada antara 3 felda yang berada di Dun Pelangai dan mempunyai seramai 555 orang peneroka. Felda Cemomoy sehingga kini peneroka asal yang masih hidup seramai 221 orang. Dan Felda Cemomoy seramai 547 orang peneroka berbangsa Melayu, 5 orang berbangsa India, 2 orang berbangsa Cina dan 1 orang bangsa lain yang selain daripada itulah bangsa asli. Mungkin dari segi tanaman yang mereka usahakan di Felda Cemomoy, mungkin boleh Encik Rahman kongsikan. Tanaman utama di Felda Cemomoy adalah tanaman sawit berkeluasan seluas 2,550 hektar. Dan semua peneroka di Felda Cemomoy memang tanaman utamanya sawit lah. Ya, dari segi kemudahan yang berada di sini mungkin dah cukup ataupun masih lagi perlu ditambah baik mungkin? Untuk di Felda Cemomoy ini memang adalah juga beberapa keperluan asas yang kita amat perlukan lah. Yang terutamanya berkenaan dengan Dewan Semai Bakti, di mana Dewan yang sedia ada tidak mencukupi lah untuk menampung program-program yang diadakan di Felda Cemomoy, di mana dewan yang sedia ada tu dewan yang dah lama ditubuhkan, itu pada tahun 70-an lagi, dan
kalau ada keperluan untuk Dewan Semai Bakti, memang kita amat memerlukanlah, sebab untuk menampung program-program yang banyak seperti mana yang tuan lalu di sinilah. Kita tengok keluasan peneroka yang ramai, dan sekarang ni pun penduduknya mencecah 4,000 orang lebih. Jadi apabila buat program tu memang nampak agak padat dan tidak selesa. Dan keadaan dewan yang sedia ada pun memang dah uzur sedikit. Terakhir Cik Arman, dari segi mungkin harapan Cik Arman pada pemerintah kita, mungkin apa lagi yang perlu mereka berikan perhatian untuk penduduk di Fenda Cemomoy ini? Untuk di Fenda Cemomoy ini saya lihatlah, sebab penduduk di sini ramai, keperluan seperti lot generasi lah pada generasi muda perlu diutamakan. Di pihak saya sendiri memang kita ada sediakan tapak berkeluasan 46.69 hektar, dan cumanya kita perlukan perhatian daripada pihak atasan untuk membantulah benda ni dijayakan dengan baik lah. Dan satu lagi rungutan daripada masyarakat di sini, di mana jalan akses ke Pelangai itu perlu diluruskan kan. Kalau kita datang ke sini, dia bengkang-bengkok dan mengambil masa yang lama, dan apabila ia diluruskan mengambil masa yang agak singkat, jadi memudahkan aktiviti masyarakat setempat lah untuk ke bandar dan sebagainya. Cik Rahman, persembahan kami di Cerita Pagi. Jadi itu antara perkongsian kami dari Fenda Cemomoy ini. Jadi nantikan terus, dan sekian untuk waktunya. Terus kembali bersama tugas di Angkasa Puri. Silakan. Kalau kita tengok tadi pun dah terliur dah sebenarnya. Hari ni saya nak memperkenalkan, tak perlu perkenalkan pun sebenarnya, sebab memang dah viral pun di media sosial. Ini dia Mi Kari Opah. Hari ni saya nak bersama dengan dua orang pengasasnya. Saya kenalkan terlebih dahulu, Hadi Kadri dan juga adik Ariana. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Wah, kalau saya tengok tadi, saya memang terasa nak makan dah sekarang ni. Cepat sikit masak. Okey, mungkin boleh ceritakan terlebih dahulu mengenai Mi Kari Opah ni. Bagaimana boleh tercetusnya idea ni? Okey Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk pertama sekali Kak, okey, seperti yang kita tahu, saya rasa produk Mi Kari Opah ni agak well known di media sosial sebenarnya. Tapi sekarang ni kita bawakan kepada orang kata apa? Penonton, dan sebenarnya kita nak cerita sambil-sambil tu kan, yelah kalau kita tengok VT tadi kan, sebenarnya kan macam yelah dengan hujan lagi kan, macam semua lapar betul. So kita sebenarnya kan dengan ada masa yang sangat singkat ni, sebenarnya kita nak tunjuk betapa mudahnya cara nak buat Mi Kari Opah. Sambil sembang-sembang boleh masak. Boleh. Dia dah tak payah orang kata nak menumis ke apa ke. Sambil-sambil itu kan. Sambil-sambil itu. Of course lah. Yang pertama sekali kita kena ada air lah. Betapa mudahnya. Jadi dalam satu kotak ni ada berapa sebenarnya? Dalam satu kotak ni dia ada 5 pack. Kita akan bagi 5 pack mi tarik, 5 pack paste kari opah kita, dan 5 pack serbuk santan kita lah. So dalam tu ada macam tu paketnya yang kat depan tu. Tu besar dia. Ya, betul. Besar dia macam ni. Besar macam ni. Ni kita nak masak berapa pack ni? Kalau air tu untuk satu pack. Untuk satu pack. Tapi penyediaan untuk satu pack ni sebenarnya dia boleh makan untuk 2 orang. Sebab kita pakai mi tarik. Dan mi tarik kita specialnya dia tak akan kembang. Walaupun kita masak berapa lama, dia boleh kembang satu saiz sahaja. Betul. Lagi satu Ika. Okey, lagi satu. Ini kan kita bawakan kepada studio, kepada penonton di rumah juga. Okey, betapa mudahnya, sebab apa tahu ada yang tanya kita, susah sangat ke nak masak mi kari opah ni? Ada yang tanya tahu. Susah sangat ke nak kena masak ketung-ketang ke?
apa. Okey, sebenarnya kan untuk macam mungkin ada anak dekat asrama, mungkin ada orang kata apa yang nak travel. Yang paling penting ada benda ni je. Ada dapur, ada air. Itu je. Okey. Lepas tu orang kata apa, kalau macam sekarang kan dah mudah kan, ada dapur elektrik kan. Jadi kat mana-mana boleh masak mi kari opah ni. Terutama pula kalau pula terkena pula musim-musim sejuk kan. Macam sekarang ni sejuk kan. Memang sedap lah. Pagi-pagi ni pula terbuka biji mata kalau makan mi kari ni. Betul. Tapi saya difahamkan juga apa yang menarik sebenarnya, mi tarik ni dia punya bahan ada kurma, kismis dan juga saffron. Betul. Boleh ceritakan sikit tak Adel? Boleh. Okey, macam ni Kak. Sebelum Adel nak cerita tentang kurma, kismis dengan saffron tu, kita tunjuk dulu. Kita tunjuk dulu, kalau boleh kamera boleh tak pankan kita punya mi tarik kita. Okey, ini mi tarik kita. Okey, mi tarik kita ni memang organik. Okey. Dan dalam mi tarik kita ni kita ada letak kurma, kismis dan juga saffron. Betul. Dan dalam ni kita dah bagi siap-siap dah. Paste dan juga serbuk santan. Okey, Del, lagi satu Del. Boleh cerita tak dekat kita punya penonton Selamat Pagi Malaysia, kenapa kita pilih kurma, kismis dan juga saffron? Okey, sebagai seorang ibu, mesti nak yang terbaik untuk anak dia kan. Dan lagi anak saya yang pertama baru berusia 3 tahun. Jadi dia suka sangat makan sup, suka makan mi. Jadi masa itulah tercetusnya idea, kenapa kita tak buat mi organik? Jadinya kita letaklah. Yang paling best sekali, kita punya kurma, kismis dan saffron ni, kita pakai raw material. Maksudnya kita tak pakai serbuk. Memang kita keringkan, kemudian kita grindkan dia. Okey, sebab tu kalau kat sini, dekat kotak kita ada tulis mi tarik organik kita tanpa pewarna tiruan. Okey, tanpa benzoperoxide, tanpa boric acid, tanpa bahan pengawet dan tanpa lilin. Maksudnya selamat. Masak tak payah nak tus-tus dah air dia. Boleh terus makan sahaja. Sedapnya bau. Wah. Bau dia macam opah-opah kita masak. Sebab tu nama dia mi kari opah. Betul. Okey. Ika, sementara alang-alang kan, sementara kita tengah nak masak ni, kan, sementara tu saya rasa, yelah, kita bagilah penonton Selamat Pagi Malaysia ni kecoh sikit boleh tak? Boleh. Macam mana tahu? Sebab kita dah siap dah. Boleh zoom sikit. Tengah jam tu, mana kamera boleh tak minta tolong zoomkan sikit? Okey, sedia dalam kiraan. Bismillah. 3, 2, 1. Mi kari opah. Ini memang dah siap masak. Kita pun masak, nampak berasap lagi. Okey, sebenarnya topping-topping ni kita boleh letak apa yang kita nak. Kalau kita nak jadikan dia mi kari ketam, letak jadi mi kari ketam. Kalau nak letak jadikan kerang, mi kari kerang. Jadi macam ni saya letakkan telur rebus, saya letakkan fish ball, tahu kering. Tahu kering ni memang wajiblah ada dekat dalam kita punya mi kari. Dia macam ni Tadel. Macam sekarang kan, contohlah tiba-tiba kan, tiba-tiba mak mertua nak datang. Tak sempat nak buat apa-apa ni. Tak sempat nak buat apa-apa. Masak je. Dah settle. Zaz terus siap. Hidang. Pandai menantu kita masak ya. Masak-masak sedap terus. Betul. Okey, jomlah kita rasa. Rasa dulu Adin. Nak rasa? Macam video tu buat macam situ. Nampak ni mi tarik kita. Lagi ni. Panas lagi. Okey. Dia macam ala Korea. Dia tadi dah. Masih lagi dia tak sogi, dia tak kembang. Tak kembang. Dia satu saiz ni. Besar ni je dia boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sementara Adik Mak ketua kejap kita nak dengar bunyi ASMR. Makan. Mukbang sangat. Kan? Jarang orang buat live mukbang kan? Wah, pagi-pagi SPM mukbang ya. Ini betul-betul menguji keimanan semua orang pagi-pagi ni. Adel, Astaghfirullahalazim. So sekarang tengok, settle. Siap dah masak. Siap dah. Okey. Jadi kalaulah tiba-tiba mak mertua ada depan pintu. Cakap mak sekejap jangan masuk lagi. Mak letak beg dulu mak. Mak letak beg dulu. Siap. Ya, betul. Mak tak payah tolong, biar kita orang yang masak macam tu. Okey. Ini tadi ada dah makan, tapi kita nak tengok juga apa testimoni di luar sana pengguna-pengguna dan juga yang menggemari mi kari opah ini. Jom.
Buka comel. Saya masih ingat lagi masa mula-mula mi kari opah ni keluar, susah betul nak dapat. Saya nak beli pun tak dapat. Asyik habis je lah kalau dekat media sosial tu. Jadi macam sekarang ni untuk penonton Selamat Pagi Malaysia, macam mana nak dapatkan mi kari opah? Okey. Untuk Selamat Pagi Malaysia punya penonton, sekarang ni kita dah improve kita punya kilang sebenarnya kan. Kita dah besarkan mesin kita. Alhamdulillah. Okey, dan juga kalau kita dapat tengok daripada testimoni-testimoni tu, 80% sebenarnya adalah reputation customer kita. Sebab apa, kita dah membantu memudahkan rakyat Malaysia ni. Yalah, orang kata apa, kita di era yang super busy ni kan. Yang kalau boleh semua nak cepat je. Dan tapi yang paling penting makanan nak sedap. Betul. Jadi orang kata apa, sebab itulah 80% customer Arwah Food adalah customer yang repeat. Okay, macam mana nak dapatkan produk Arwah Food? Okay, pertama sekali boleh hubungi kita melalui talian hotline number kita 019 8777 147, ataupun boleh buat pembelian juga di kita punya TikTok ataupun juga dekat kita punya Shopee. Dekat marketplace kita ada jual juga. Selain daripada itu juga ada untuk jadi ejen pun boleh juga. Ada, boleh. Jadi pendapatan. Macam hari tu kita buka untuk 100 ejen. Kali ini kita buka untuk berapa? 50 ejen sahaja. Bulan lepas Ika. Bulan lepas kita ada buka waktu kita bersiaran dekat Selamat Pagi Malaysia juga. Istimewa untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Kita buka 100. Tapi tak sempat kami nak balik lagi. Habis. Penuh kotak. Jadi hari ni kita kata apa tahu? Okey Del, why don't kita buka lagi? Kita buka 50 lagi. Jadi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia yang nak sama-sama menjana pendapatan bersama Arwah Food, cepat-cepat WhatsApp kita, insya-Allah kita akan bantu. Dan apa specialnya kita untuk penonton-penonton kat rumah hari ni? Oh, ada special Ada. Saya tak bertengah awak. Maksudnya saya memang nak bagi surprise untuk korang. Minta maaf lah ini. Dah maaf lah ya. Okey, untuk penonton-penonton kat rumah yang tengah tengok Selamat Pagi Malaysia hari ini Okey, saya nak bagi harga yang sangat-sangat best dan dapat free lagi korang. Dapat free. Okey, satu kotak ni harga dia RM19.90. Dapat 5 pack. Okey, dapat 5 pack boleh tengok kamera kat sini. Okey, kita ada 5 pack. Okey, 5 pack. 1 2 3 4 dan 5. Okey, tambah 10 sen sahaja. Okey, korang tambah 10 sen sahaja, korang akan dapat free satu lagi pack. Korang akan dapat 6 pack harga RM20 sahaja. Okey, yang betul ini betul. Tak menyesal ni, kejap lagi menyesal. Tak, I tak menyesal. Kali ni khas untuk korang, untuk 500 orang yang pertama saja. Maksudnya kat sini kalau korang dapatkan dengan harga macam ni, dapat 6 paket, korang cuma boleh dapatkan dekat hotline ni saja. Kat TikTok tak ada. Dekat Shopee tak ada. Dekat Instagram pun tak ada. Jadi cuma dapatkan sekarang. Okey. Jadi untuk terhad untuk 500 orang. Pembeli pertama sahaja. Okey, kita nak sambung makan apa pun nak ucapkan terima kasih kepada Hadi, terima kasih kepada Aldel kerana sudi bersama dengan kita masak pula tu live di studio SPM kita ni. Mi kari opah dapatkan dengan harga yang istimewa. Kalau boleh cepat-cepat nak jadi ejen pun boleh. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Kak. Okey, seterusnya selepas ni kita ada lagi yang menarik sebenarnya. Ada satu drama yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda, tapi itu selepas ini, jadi jangan ke mana, kita nak berehat seketika. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Selamat Pagi Malaysia. Cerita Pagi Sabah hari ini kami bawakan kepada anda berkenaan dengan program Kembara Wellness Month at Sekolah yang diadakan di Dewan Sekolah Kebangsaan SK Bingkor Keningau. Dan untuk ketahui lebih lanjut berkenaan dengan program ini bersama dengan tetamu pagi ini iaitu Penolong Pengarah Kanan Sektor Promosi Kesihatan dan Tim Wellness on Wheel Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Puan Ervina Mary Doni. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih. Ya, terima kasih Puan sebab bersama dengan kami pagi ini. Mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton berkenaan dengan objektif dan matlamat utama program yang berlangsung hari ini.
Objektif utama program pada pagi ini adalah untuk membudayakan budaya sihat dalam kalangan pelajar sekolah. Dan Kembara Wellness Month at sekolah ini merupakan salah satu pengisian dalam sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera yang diadakan sepanjang bulan September tahun ini. Baik, dengan adanya program seumpama ini, mungkin harapan pihak jabatan agar program ini dapat sambutan yang menggalakkan dari pelbagai lapisan masyarakat. Bagi pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, kami mengharapkan bahawa program seumpama ini tidak hanya dilaksanakan pada bulan September tapi diteruskan dari masa ke semasa. Dan melalui pendekatan whole of government, kita juga mengalu-alukan kerjasama daripada rakan-rakan strategik untuk bersama-sama mengadakan program seumpama ini untuk kebaikan masyarakat dari segi status kesihatan mereka. Baik, terima kasih Puan. Semoga dengan adanya program ini akan mendapat sokongan dari pelbagai lapisan masyarakat dalam merealisasikan agenda nasional Malaysia Sihat. Sekian cerita Pagi Sabah, kembali semula di Angkasa Puri. Silakan. Okey, itu dia cerita Pagi Sabah. Terima kasih kepada Eddie Joseph. Terima kasih banyak-banyak. Tapi apa pun, seperti mana saya janjikan tadi, kita akan bersama dengan para pelakon untuk satu drama Tuhan Beri Aku Cinta. Tapi kita saksikan teaser ini terlebih dahulu. Jom saksikan. Alamak, tak kahwin lah nampaknya anak dara saya tu, Tok. Kenapa pula? Kalau dah garang sangat, siapa yang berani nak dekat? Kami dah buat keputusan. Kami setuju Ayu jadi menantu kami. Siapa dia? Siapa, abang? Nadia, aku ceraikan kau dengan talak satu. Aku cinta dia. Abang! Syuk! Sampai hatilah. Syuk tu kena sihir. Aku dengan Ayu nak menikah. Tanya, dia tak pernah cinta dengan Zafran pun. Dia terhutang budi sebab Zafran banyak tolong dia sebelum ni. Abang dah ceraikan Ayu. Dan Ayu dah pilih Zafran untuk gantikan abang. Abang betul-betul, abang tak main-main. Abang betul-betul nak kita jadi satu keluarga balik. Kau okey ke tak ni? Aku nak minta tolong kau buat kali yang terakhir. Dia buat macam tu untuk masa depan anak-anak dia dulu. Itulah dia intro tentang drama Tuhan Beri Aku Cinta. Banyak emosi yang dipertontonkan tadi sebenarnya. Ada sedih, ada gembira. Ya, bakal menemui penonton pada 1 Oktober nanti yang akan bersiaran pada hari Jumaat hingga Ahad 6.45 petang di saluran TV1. Jadi hari ini kita bawakan pelakonnya ke studio kita. Saya kenalkan terlebih dahulu Syafnida Suhaimi dan juga Azri Khairi. Assalamualaikum. Apa khabar, sihat semuanya? Sihat. Alhamdulillah. Okey, siapa nak mulakan dulu? Kita nak tahu sinopsis untuk drama ni bagaimana? Azri. Okey. Saya nak cerita sikit lah. Kalau saya cerita sepenuhnya nanti, benda tu tak ada impak untuk penonton. Betul. Okey, yang mana sebenarnya saya, Azri, saya melakonkan watak sebagai Syukri. Biasalah anak datuk dengan datin. Oh, kita dah nampak lah karakter tu. Okay. Jadi bila fahamlah bila karakter macam tu sebenarnya kebanyakannya orang senang macam ni memang ada satu anak je kot agaknya. Selalunya macam tu kan? Selalunya macam tu. Jadi Syukri di dalam Tuhan Berikan Aku Cinta ni sebenarnya sama juga seorang lelaki yang ada berperwatakan menarik, maknanya orang yang berduit. Dan dia ada satu twist di mana dia ni di Penang sebenarnya. Okey. Dia di Penang. Dia di Penang. Jadi selalu kalau kita faham dalam konsep macam tu ialah mungkin dalam India punya culture kan. Okey, tapi ini bila dalam culture Melayu, sebenarnya saya sendiri terkejut bila baca dia punya treatment semua. Lelaki ni di Penang. Jadi nak tahu selebihnya selanjutnya kena tengok. Boleh dibuat dalam kehidupan sebenar. Betul. Kita Penang lelaki. Okey, itu karakter Azli. Untuk Syaf sendiri bagaimana karakter? Okey, karakter saya pun untuk kali ini saya rasa agak berbeza daripada karakter-karakter yang saya pernah bawa sebelum ni. Selalu watak memang watak antagonis. Okey, tapi antagonis kali ni dia ada unsur-unsur yang orang kata spiritual sikit. Dia bukan kisah seram, masih lagi kisah cinta. Tetapi ada unsur-unsur seram di mana ada kita masukkan sihir dalam tu. Ada sihir. Jahat macam ni. Tapi
Sebenarnya okey. bukan. Sebenarnya bukan saya yang jahat. Okey, dalam watak tu nama dia Nadia. Okey, so dia ada mak. Mak dia dimainkan oleh Jasmine Hamid. Okey, so dia ni agak bici tapi bukanlah bici daripada sejak azali tau. Dia jadi macam tu disebabkan oleh mak dia, Jasmine Hamid tu. Dalam cerita tu nama dia Amna. So Amna ni dia sukakan kemewahan. Dia nakkan kehidupan yang selesa. Jadi dia gunakan anak dia ni untuk dapatkan kemewahan. So mereka ni diorang apa orang kata macam conman lah. Macam conman. So modus scammer. So modus operandi dia akan bergerak daripada satu negeri ke negeri yang lain. Okey, untuk dapatkan lelaki-lelaki yang kaya dekat satu Malaysia. Tapi macam menarik. Saya kena kawan dengan sebab tu yang terkena buatan tu adalah Syukri. Tapi Nadia dia bukannya macam dia cari untuk dia dah kahwin 5 kali. So untuk yang ke-6 dia memang nak cinta. So dia jumpalah Syukri. So dia jatuh cinta dengan Syukri, nak bagi Syukri tu jatuh cinta dengan dia. So ada macam-macam perancangan dia dengan mak dia untuk dapatkan Syukri ni. So itulah dia punya cerita-cerita apa yang akan terjadi selepas tu kenalah. Tapi tak lari cinta-cinta pun kena kaya juga. Adalah unsur-unsur sikit kan. Okey. Dan ada juga seorang lagi pelakon, Alia. Mungkin boleh ceritakan Alia ni siapa sebenarnya? Okey, Alia dia memegang watak sebagai Ayu. Yang mana Ayu ni merupakan anak kepada driver Datuk. So maknanya dia bekerja dengan bapa saya lah. Okey, faham. Jadi nak dijadikan cerita daripada kecil, dia orang ni memang dah tahu dah each other sebenarnya. Dah rapat lah. Dah rapat, dia memang tahu dah. So bila ada perkahwinan berlaku antara dia orang, dekat situ orang akan tertanya-tanya sebenarnya. Macam mana boleh jadi? Kahwin lah ni. Kahwin. Dan kahwin. Dan kalau saya cerita nanti sampai habis, takut orang tak tengok. Tapi daripada episod kita korek kan? Korek. Daripada memang sebenarnya suka untuk orang nak tengok. Sebab dia relate dengan kita punya budaya sebenarnya. Dan kehidupan seharian kita boleh relatekan lah. Okey. Tapi itulah bila kita bercakap mengenai cinta, selalu orang kalau tengok drama cinta ni kata tipikalnya lah, mesti cinta akhirnya akan jadi bahagia juga. Drama ni bagaimana? Apa elemen surprise yang ada? Okey. Nak cerita ke apa? You lah cerita. Okey. Elemen surprise dia bila sebenarnya ada penceraian. Dalam pada masa yang sama ada penyatuan balik. Tapi dia ada satu yang menyebabkan, satu kejadian yang menyebabkan dia orang tu bertemu semula. Itu agak sedih lah sebenarnya. Sebab maknanya sebab Syukri ni dia ada kawan baik. So sebenarnya kawan baik dia ni lah yang menyelesaikan segala-galanya. So daripada Syaf, lepas tu Azli, siapa lagi barisan pelakon dalam drama ni? Kita ada Mio Muhammad. Kita ada Fazlina Ahmad Daud. Kita ada Jasmine Hamid. Okey. Berapa episod untuk drama? Berapa episod agak? Kita ada 13 episod. 13 episod. Akan mula 1 Oktober nanti. Jadi apakah antara tema yang diangkat dalam drama kali? Sebenarnya lebih kepada percintaan dan kekeluargaan lah. Itu mesej yang cuba disampaikan melalui drama ni. Okey, sepanjang tempoh penggambaran tu, apa antara momen macam yang Syaf paling ingat sekali tak boleh lupa sampai sekarang? Oh my god, yang tak boleh ingat ada satu scene ni kita nak buat macam scene sihir tau. So adalah api, kemenyan tu semua ada. Dan kita buat scene tu malam. Memang masa tu dalam pukul 12 lebih lah. Okey, so tiba-tiba masa kita buat scene tu, tiba-tiba macam dia jadi terbakar dan kita susah nak padamkan api tu. So memang jadi kelang kabut lah. Tapi alhamdulillah memang padamlah api tu. Kalau tak adalah saya kat sini. Wow, ini memang realistik betul ni. Itu untuk Syaf kalau betul, dia nak jampi Azli ni. Okey, kalau seingat saya lah, benda yang momen yang saya tak boleh lupa dalam tu bila saya dikapankan. Alamak, dah tahulah pula apa akan jadi. Saya tapi adakah dikapankan tu dalam mimpi ke? Itu Okey, dia bukan dikafankan biasa tau. Dia dikafankan dalam bentuk yang luar biasa. Maknanya penonton pun akan tertanya-tanya. Betul ke kejadian ni berlaku? Itu episod berapa pula tu? Kena tunggulah ni kan. Okey, macam berdua ni pula. Ialah sebab kita nak tanya Alia tak ada kan. Chemistry antara anda berdua bagaimana? Okey, ini adalah kali pertama saya bekerjasama dengan semua pelakon yang ada dekat dalam drama tu. Okey, so
scene yang banyak saya lakukan adalah dengan ibu saya lah, dengan Jasmine Hamid. Tapi dengan dia ada few scene sahaja. Tapi chemistry untuk kita dapatkan pada mulanya agak kekok sikit lah sebab masih lagi baru kita bekerjasama kan. Tapi lama kelamaan alhamdulillah okey, sangat senang untuk bekerjasama dengan Azli. So tak ada masalah, semua okey. Alhamdulillah. Okey, dalam kesempatan masa yang ada ni, Azli mungkin wawarkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, kepada semua penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia, yang mana merupakan penyokong saya, yang menggemarkan lakonan-lakonan saya, teruskan sokongan anda. Tanpa anda, siapalah saya. Jadi jangan lupa untuk saksikan Tuhan Berikan Aku Cinta setiap hari Jumaat hingga Ahad pada jam 6.30 petang di Slot Widu. Syaf, sedikit. Okey, kepada semua peminat-peminat drama, jangan lupa untuk saksikan drama Tuhan Beri Aku Cinta bermula pada 1 Oktober Jumaat sehingga Ahad 6.45 petang di Slot Widuri. Saya memegang watak sebagai Nadia. So, keep supporting. Jangan lupa saksikan drama Tuhan Beri Aku Cinta yang akan bermula pada 1 Oktober di Slot Widuri 6.30 petang. 6.45 petang. Tuhan berikanlah kami juga cinta. Ya, kami pun nak cinta Kami pun juga. nak cinta juga. Saya kena tanya tim Dewan Syah lah macam mana nak cari. Okey, terima kasih sekali lagi Syah. Terima kasih Azli kerana sudi bersama dengan kita untuk mempromosikan drama yang cukup hebat ini, Tuhan Berikan Aku Cinta. Boleh macam. Dia ada vibe dia kan? Dia ada vibe. Okey, apa pun terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton Selamat Malaysia hari ini kerana bersama kami selama 2 jam bersama saya Irfan Syamina Sultan juga Syafiqah Ishak hari ini. Telah banyak perkongsian yang berikan kepada anda. InsyaAllah jangan lupa terus untuk bersama kami setiap hari pukul 8 hingga 10 pagi. Jangan lupa juga untuk menyokong semua atlet kita yang sedang berjuang di Sukan Asia 2022. Jadi kepada anda, kita ada salurkan 6 saluran sebenarnya di RTM ini. Boleh pilihlah setiap hari secara langsung sebenarnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.